So Alhamdulillah, we are back to round two. So I think, I'm running out of my voice. But I think during the first session, I think whether I think the audience get to know more about Zamri Vinov, inshallah. Like why you behave. Why you behave, like how you did and what you are right now. Okay. So like how you fought, what is your stand in any particular issues, whether it's like the attack about Islam or to clarify the misconception about Islam, and also maybe we did spoke about what else, LGBTQ stuff like LGBT. that. Okay. So after that, this series is about something interesting. That is actually the entire objective, the main objective, I would say. Like, why do we even want to run this podcast at the very first place? And just now in the first episode, you already mentioned like, oh, my wives, kantoi ya. Astaghfirullah. So this one I think is a very interesting topic that I think that like when I first heard about it, not only me, I think those days Puan Sheila, Dato Muhammad Chan, and Datin. When we first heard about it, I think it's very important. Not only to the idea is not about educating people to like how to polygamy, right? Okay. But it's like, what is polygamy? How to manage it? And what are the misconceptions about polygamy? That's the things that I think we should touch on this entire podcast. And also like, there's a saying, if let's say you want to learn something, learn from someone who have done it and done it well. That's the most important thing, right? So I think from how we know you, from what we see, is you have done it very well. All right. So maybe perhaps throughout this podcast, other than the polygamy stuff, maybe through your as a father. Okay, as a father of how many? Like five? 5 kids. Okay, Alhamdulillah. So as a father of 5 and husband of 2. Okay. Okay, husband of 2. You want to join the club, is it? Inshallah, if let's say that's mine, then that's mine. Okay. So as like a family man, a family guy, I would say, a family man. Okay. How do you manage this? And actually, I believe for whatever that you're about to share is going to give a lot of values to those that are not only already married, but planning to get into marry, especially even the younger generations. Because for younger generations people, example, after they quit from, like, they graduated from their school, there's only 2 things that they are going to face. Number 1 is career. Number 2 is marriage. Family. Right? Okay. Yeah, family. So this is something that I think is inevitable. Means you can't escape this. Unless you say, I don't want to get married. Right? So I think it because from what I hear from you, from couple of times throughout your sharings, it's not something that the school teach. I don't think that there is any like PhD degree, master, that particular subject. Yeah, in that particular field, right? So there's no way. But yet, I think that it's so important, this knowledge or this information or these tips to be passed down, not only from one generation to the other, but to spark the awareness of, about Islamic parenting, okay, Islamic family planning, stuff like that. So, yeah. So why not you just, again, share with us for those that haven't listened to your story, like how do you achieve all this? Maybe you can start with, all the who, what, where, when, how, stuff like that. Right? Okay, it's a very good thing. Inshallah, we're going to talk about something which is very important. So now you change to English, huh? So make sure you stay in English, huh? Because I think we maybe have... it could be mixed a bit lah. In the way that we are doing, it have been already in my conscious mind to speak in English. Suddenly you have Okay. Okay, you see. Inshallah. Number 1, I feel in this world, it is a process of learning till the end for everybody, including me. See, in my life, it is a learning process also, since beginning until now.
even when come to marriage life, when come to family and everything. Even until now, so I'm still learning and everything. But I always think how actually those time they can handle all those things. People who have married more than one wife, few wives, and they can live happily with no problem. But now when it comes to polygamy, it's like such a big problem. Do you get what I mean? And most of the ladies, they cannot accept polygamy regardless what race or religion they are, including the Muslims also, and including of some ustazah also. There are a lot of people among the ustazah also is being a very staunch fighter against the polygamy. Do you get what I mean? So I was like, why they are looking at polygamy in such a way, and why at those time all these things doesn't being a very big issue. Okay. Yeah, why is that? Why? Because I feel number one is because of our education system. Do you get what I mean? If you see, it is not, when I talk about those time, I does not mean even 1,000 or 2,000 years ago. If you go just like 50, 60 years ago, polygamy was a norm. Even in India, polygamy was norm. In most of the country, polygamy was norm. Do you get what I mean? And then come some ideologies saying that for one man, there is only one woman. Then all the problems started. Why they have things like that? Because in normal circumstance, everybody think man and woman are equal. So whatever things that man cannot do, woman also cannot do. Whatever things that woman can do, man also can do. Vice versa. Do you get what I mean? There is where the problem started. Okay, you see, in religion, you see, I want to change to Malay. Sebab saya rasa penguasaan bahasa Melayu saya jauh lebih bagus daripada bahasa Inggeris. I don't care. And bila saya nak cakap, so saya boleh tahu the right choice of word that I want to choose when I want to talk about this topic. Then a lot of people won't get to hear, from what you have shared, because like doing, subtitles is very hard. Okay, dia sebenarnya macam ni. Tengok. Dia dah tukar. Okay, sebab sekarang macam ni. Kita kena faham, nombor satu, kebanyakan daripada kita ada masalah untuk understand kedudukan. Kita ada problem untuk memahami kedudukan. Okay. Ini in general. Boleh faham tak? Baik dalam semua sudut saya boleh kata. Anak kadang-kadang tak tahu apa kedudukan dia sebagai anak. Parents tak tahu apa kedudukan dia sebagai parents. Pekerja tak tahu apa kedudukan dia sebagai pekerja. Bos tak tahu apa kedudukan dia sebagai bos. Suami tak tahu apa kedudukan dia sebagai suami. Dan isteri juga tidak tahu apa kedudukan dia sebagai isteri. Dia dah mula jadi cacah marba. Disebabkan itu, bila ada orang dia pergi kerja, dia walaupun dia pekerja tapi dia behave macam dia bos. Kita pergi satu tempat, kita pun tak tahu siapa bos dekat sini ni. Do you get what I mean? Bos pula pergi tempat itu, kita pun tak tahu dia betul bos ke dia kuli. Do you get what I mean? Kita ada kecelaruan untuk menentukan kedudukan kita. Disebabkan itulah kita menghadapi semua problem-problem ini. Pada pandangan saya, hatta pemimpin pun dengan rakyat pun ada masalah kecelaruan kedudukan. Kalau dulu, sebagai contoh, pemimpin apa tugas dia? Pemimpin adalah ketua yang sepatutnya membawa anak-anak buah dia, yakni rakyat semua, supaya boleh mentaati Tuhan, supaya boleh buat diorang menjadi manusia yang baik, supaya boleh bawa diorang ke syurga bersama-sama. Ini merupakan peranan ketua pada suatu ketika dahulu. Tetapi pada hari ini, itu bukan lagi menjadi peranan ketua. Ketua akan fikir bagaimana aku nak menang perasaan rakyat-rakyat aku, supaya rakyat aku boleh undi aku. Okay. Do you get the point? Yes. So bila dia ada pemikiran, dia terpaksa mendapatkan undi daripada rakyat dia. Dia bukan buat untuk demi kebaikan rakyat. Dia akan buat demi kebaikan diri dia, untuk dia dapat undi, dan akhirnya dia kekal di dalam kedudukan itu. Akan menyebabkan kadang-kadang benda yang salah pun akan diluluskan demi untuk mencapai undi. Ada benda yang dia tahu untuk rakyat, benda ini tidak baik, tapi dia takkan dapat. Sebagai contoh, lagi satu contoh yang saya bagilah. Pada hari ini, yang antara benda yang saya sangat tidak setuju, termasuk juga pihak berkuasa.
dekat Malaysia. Termasuk PDRM sekali. Saya agak kurang bersetuju dengan pendekatan yang akhir-akhir ini PDRM cuba buat. Iaitu bila ada benda yang viral dekat media sosial dan sebagainya, mereka nak meredakan orang, dia terus pergi tangkap kawan tu. How is that? Contoh. Kalau dulu, kalau ada isu, biasanya orang pergi, polis akan siasat, tanya dan sebagainya. Betul ke tak? Sekarang ni, let's say, kalau ada satu kereta, dah bawa laju, jadi isu, jadi viral dan sebagainya. First, you akan nampak apa? Pemandu kereta itu besok akan duduk di balai. Saya nak bagi satu contoh yang berlaku. Ini memang kes yang berlaku dekat Malaysia. Ada satu wanita. Kita nampak satu video, ada seorang lelaki yang pergi dekat perempuan itu dan dia ketuk kepala perempuan ke apa? Dia macam mana tak tahu dia buat. Do you still remember that video? No, I didn't know. The end, lelaki itu telah ditangkap dan juga hatta dia juga menerima hukuman penjara. Selepas daripada itu, baru keluar cerita yang sebenarnya perempuan itu memandu sehingga hampir lelaki itu kehilangan nyawa. Oh, okay. Do you get the point? Tetapi who cares? Nobody cares. Boleh faham tak? Dan apabila dia dah, kalau dulu dia takkan pergi pun sampai ke arah itu sebab polis biasa panggil, dia akan siasat panggil perempuan tu, betul ke, panggil lelaki ni, biasa tanya depan dulu, betul ke tak ada. Okey, bila dia dapat tahu kebenaran, okey tak apa, lain kali jangan buat macam ni, settle balik. Sekarang dia dah tak jadi macam tu. You waste mahkamah punya time, you waste itu, you waste ini dan sebagainya, dan kebanyakan tindakan hanya akan dibuat bila mana benda itu menjadi viral. Jangan bagi tahu dengan saya, dekat Malaysia tidak ada banyak kes. Ada pelbagai kes. Ada pelbagai raport polis yang dibuat dan sebagainya. Tetapi keutamaan akan diberikan kepada kes yang viral. Okay. So bila you buat macam tu, you tengah bina masyarakat yang bagaimana? You tengah membina masyarakat, jika mau you punya kes ini diambil tindakan, maka you viralkan. Adakah kamu tengah membina satu masyarakat yang intelek ataupun you tengah membina satu masyarakat yang penuh dengan emosi? So ending dia, bila orang viral, you takkan dapat tahu what is the exact story. Sebab bila dia viral, dia hanya akan rekod bagi pihak dia apa yang dia nak rekod saja. Apa yang berlaku sebelum itu dia akan rekod tak? Dia takkan rekod. You get the point? Dan rakyat akan buat judgement berdasarkan kepada perkara itu dan polis buat tindakan berdasarkan kepada perkara itu. Dan saya kurang bersetuju dengan pendekatan begini. Boleh faham tak? Sama juga bila ada orang buat kecoh, hatta saya sendiri, dalam isu yang saya sendiri dapat pun dulu, bila orang buat report dan sebagainya, mereka dah tahan. Bila diorang tahan, dia cakap apa? Dia cakap, oh tak, sebenarnya kami tahan ni untuk kami nak redakan orang. Hai, kalau tak salah, pasal apa nak tahan? In the end, saya punya kes, ada salah ke? Tak ada salah pun. Bawa pergi mahkamah, mahkamah pun tak naik, tak, no case to be charged. Kalau you dah tahu daripada awal, first of all, buat apa you nak pergi tangkap orang macam ni for nothing? Sebab tujuan dia, kita nak redakan orang. Tengok polis, dia perlu bertindak berdasarkan kepada kebenaran. Boleh faham tak? Kalau salah, you ambil. Kalau tak salah, is okay. Tapi sekarang, dia bukan isu sama ada you salah ataupun tidak. Walaupun you tak salah, demi saya nak redakan orang, saya terpaksa buat-buat macam ambil tindakan. So, pendekatan ini akan bawa ke arah yang jauh lebih tidak adil pada orang. Do you get the point? Okay. Itu saya punya pandangan satu. Kita berbalik semula kepada masalah kedudukan dan sebagainya. Begitu juga. Kita ada kecelaruan di dalam memahami kedudukan bila datang kepada rumah tangga. Suami tak faham kedudukan dia dan isteri pun tak faham kedudukan dia. Okay, saya nak tanya dekat Brother Edmus. Di antara lelaki dan wanita di dalam Islam, saya tengah cakap menurut Islam, di antara lelaki dan wanita, siapakah yang menduduki tempat jauh lebih tinggi? Wanita. No. No. Okay. Kalau saya tanya orang, ada orang mungkin akan bagi tahu wanita dan ada orang akan bagi tahu lelaki. Betul? It depends on what situation kan. Okay, very good. So secara asasnya dalam Islam, wanita dan lelaki menduduki tempat yang sama. They are equal. Boleh faham tak? Tetapi mereka akan menjadi tinggi dan rendah bila mana mereka memegang position yang berbeza. Contoh, seorang lelaki apabila dia memegang position sebagai seorang suami,
dia lebih tinggi dari kedudukan dia daripada seorang wanita yang memegang position sebagai isteri. Do you get the point? Yes. So antara suami dengan isteri, suami lagi tinggi, isteri lebih rendah. Okey. Isteri yang sama tadi, apabila ada anak dia lelaki dan dia pegang position sebagai seorang ibu. Perempuan tadi pegang position sebagai ibu di hadapan anak dia. Walaupun anak dia Perdana Menteri ke, raja ke, tak kira siapa sahaja dia, tetapi di hadapan ibu dia, kedudukan dia jauh lebih rendah daripada ibu. Sekarang, ibu seorang wanita, kedudukan dia lebih tinggi daripada seorang anak, walaupun anak itu lelaki, tak kira apa jawatan dia. You get the point? Yes. So basically, kita kena faham, kenapa saya cerita pasal kedudukan? Sebab kedudukan itu akan membuatkan kita untuk taat atau tidak. Untuk taat setia, untuk ikut cakap ataupun tidak. Contoh, kalau you boss, you ada pekerja, siapa kena dengar cakap siapa? That's not our culture here. Sebab itu we are facing a problem. Really? Yeah, do you get the point? Okay. So far okay Hakim. Bukan. Saya bukan cakap dekat sini. In normal, Yes. bila ada boss, ada pekerja. Pekerja mesti dengar cakap bos. Yes. Apa akan berlaku kalau ada bos dan bila bos bagi arahan, pekerja tak nak ikut? Then that's it lah. Why not you pay me, then I work for you instead? Okay. Do you get the point? You will have problem to run smoothly the company. Do you get the point? Yes. Sekarang contoh, you ada orang nak datang, you kena buat payment on that particular time. Dan you bagi tahu dekat you punya staff, please make the payment. And the staff telling My mood is not good today. I cannot lah. Sorry lah. I cannot lah. I have to go back lah. Cannot. So how? How? In Chinese we say how? Cry how? The company even can collapse. Yes. Due to that. Do you agree? Sama juga, begitu juga di dalam rumah tangga. Kenapa kedudukan? Kedudukan itu akan menentukan siapa kena dengar cakap siapa. Apabila ibu berhadapan dengan anak, maka anak wajib taat kepada ibu. Boleh faham tak? Ibu yang tadi itu, bila dia berhadapan dengan suami dia yang mempunyai kedudukan jauh lebih tinggi daripada dia, maka dia perlu taat kepada suami dia. Sekarang ni, kita punya problem dalam masyarakat kita adalah bila datang kepada anak kena taat kepada ibu, nobody argue. Even among the men pun, tak ada siapa yang argue. Kenapa mesti kena dengar cakap ibu? Ibu bukan selalu mesti betul. Ada siapa-siapa argue. Nobody argues. Tak ada siapa yang argue, tidak dan sebagainya. Tetapi, bila datang kepada isu, seorang isteri, dia mesti kena taat kepada suami. Now the argument come. Kenapa mesti kena taat kepada suami? Ya, Zaman apa? Kenapa suami tak boleh ikut cakap saya? Tengok kalau seorang lelaki sebagai anak, dia pun kena ikut cakap mak dia, dan dia ada isteri, dia kena ikut cakap isteri juga. Dan siapa dalam dunia ini nak dengar cakap lelaki? Semua lelaki juga dengar cakap orang. Do you get the point? So Tuhan telah menjadikan dunia ini adil. Ada tempat ada lelaki tinggi, ada tempat ada lelaki rendah. So ada tempat you kena dengar cakap orang, ada tempat ada orang kena dengar cakap you. Tak boleh lah hanya disebabkan you orang punya gender, boleh faham tak, masalah dan sebagainya, you nak expect anak pun kena dengar cakap you, dan you expect suami pun kena dengar cakap you. Wah, maya dahsyat macam ni. So what will be the consequences if let's say this one remain like unsettled, the position remain unclear? Okay. Lagi satu benda yang saya nak cerita, very, very good. Saya nak cerita pasal position ini. Position ini menentukan tugas. Kenapa diorang kena taat? Supaya dia akan cleankan lagi tugas yang mereka nak buat. Sebagai contoh, di dalam Islam, tugas untuk memberi nafkah ini kerja siapa? Lelaki. Suami. I'm changing to Malay now. Cannot. To switch to English. Easily influenced. Okay. So, lelaki tugas dia adalah memberi nafkah, memberi pakaian. Dan saya nak wanita-wanita yang sedang dengar ni, tolong be rational dalam apa yang saya nak cakap sekarang ini. Okay, nombor satu, bila dekat Malaysia ini, kadang-kadang saya agak confused. Sebab take a seat lah bro. Sebab saya bila berdiri, saya rasa saya lagi mudah untuk... No, you look taller. It's the same lah bro.
Okey, macam ni. Bila kita bercakap tentang kedudukan tadi, lelaki dia kena cari nafkah. Okey. Saya harap kita faham juga bila kita bercakap berkaitan dengan nafkah dan sebagainya, ada ramai wanita yang zaman sekarang ni akan komplain. Oh, suami saya tak bagi duit, suami saya tak bagi itu, suami saya tak bagi ini. Kamu tahu tak sebenarnya apa kewajipan seorang suami yang kena bagi kepada isteri? Apa dia? Makan, shelter, food, clothes, attire lah. Clothes. How many clothes per year? A pair of clothes. Okay, dua lah. Okay, let's say lah 2 pair of clothes per year. Okay, ini the minimum. Boleh faham tak? Okay, 2 pair of clothes. Makan minum untuk seharian. Paling kurang at least 2 kali lah makan. Satu hari. Boleh faham tak? Mesti kena bagi. Dan juga shelter. Shelter ini dia bukannya menjadi tanggungjawab suami untuk bagi kemewahan. Semua wanita kena faham, sebab kadang-kadang perempuan dia sangka bila dia kahwin dengan seorang lelaki, tanggungjawab lelaki itu untuk fulfill apa yang dia minta. Hello. Lelaki suami bukan money making machine. Boleh faham tak? Okay, untuk you fikir bila you kahwin dengan all the guys will clap now. Sebab because ramai akan fikir macam tu. Bila dia kahwin, dia kata, oh, laki ni tak bagi itu, saya minta itu, dia tak bagi ini, saya minta ini, dia tak bagi itu, dan sebagainya. Kalau dia memang background dia hidup memang kaya, anak raja sebelum ini, anak orang kaya, tak apa. Ini sebelum dia kahwin dengan laki tu, dia pun apa kedana. Do you get the point? Kalau dia kahwin dengan macam tu, laki ni bila kahwin dengan dia, tahu dia status tinggi dan sebagainya, bila dia kahwin, you kena bersedia lah untuk bagi sekadar apa yang dia dapat dekat rumah bapak dia. Kalau you as a woman, you tahu lelaki ini memang tak ada apa, dan you rela untuk kahwin dengan dia, you kena bersiap sedia lah untuk kahwin dengan dia, untuk dia bagi. Jangan bagi tahu dengan saya percaya di dekat Malaysia jarang untuk kita jumpa mana-mana kes wanita yang berkahwin ending tak ada makan minum dan mati kelaparan. Adakah? So far I haven't heard. Ada tak mana-mana isteri dekat Malaysia ini yang kahwin dengan suami pakaian tak ada? I haven't heard. Jangan cakap dua lah. Saya percaya lebih daripada itu dapat. Yes. Paling kurang mesti ada rumah. Dia bukan menjadi kewajipan suami untuk belikan rumah. Walaupun duduk rumah sewa, janji you ada shelter. Yes. Kita punya problem adalah di dalam kita nak mencari semua benda ini, rumah tangga menjadi hancur, kedudukan menjadi cacah marba. Do you get the point? Seperti mana yang saya bagi tahu tadi, bila mana kita tahu kedudukan tadi suami, saya nak first perempuan kena faham bukan tanggungjawab suami untuk bagi kemewahan. So sebagai isteri, you tidak ada hak untuk demand kepada kemewahan. So women got no right lah. So if let's say women are listening, hey, how can you say this? You know, we got no right. Boleh, dia ada right. Woman punya right. Contoh, kalau dia nak hidup mewah, dia patut bawa harta pusaka dia. Harta pusaka like how? Maksud dia, you punya bapak punya duit lah. You boleh faham tak? Kalau bapak you jutawan, you ada harta pusaka, duit itu suami you tak ada hak. Boleh faham tak? Because that belongs to you. You nak hidup mewah ke apa ke, boleh lah. Boleh faham tak? Kenapa saya cakap benda ni? Sebab hari ini di dalam kita nak mencari kemewahan itu, disebabkan mencari kemewahan boleh menjadikan sampai bercerai-berai. Banyak kes-kes yang difailkan baik di mahkamah dan sebagainya, mereka akan mengatakan suami tak memberi nafkah. Hello, nombor satu, bukan you punya kerja untuk tentukan berapa suami kena bagi dekat you. Suami tentukan berapa dia nak bagi mengikut kemampuan dia. Sebab macam saya kata tadi, nombor satu, bila orang kahwin dengan mana-mana lelaki, jangan fikir lelaki itu adalah money making machine untuk you. So what's the concept of like marriage or konsep kekeluargaan? Bagi saya, kenapa saya cakap benda ini? Sebab ini adalah di antara salah faham yang berlaku dan menyebabkan perpecahan di dalam rumah tangga. Do you get the point? Okay, each person dia ada dia punya tanggungjawab. Tetapi dalam waktu yang sama, lelaki, kalau dia ada banyak, dia bagi lebih daripada apa yang saya cakap tadi, itu dikira sebagai ihsan. Dia bagi ihsan and bonus. Boleh faham tak? Dan dia bagi mengikut apa yang dia nak.
Sekarang ni kebanyakan orang dia tak puas hati sebab apa? Sebab dia tak dapat apa yang dia nak. Do you get the point? Itu problem dia. Okay. Sekarang bila kita kembali semula kepada institusi rumah tangga. So lelaki dia berkewajipan untuk mencari nafkah mengikut kemampuan dia kepada isteri. Okay, boleh faham tak? Dan isteri ada juga tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia apa? Mendidik anak-anak dan sebagainya. Okay, sekarang ni bila kita ada kecelaruan kedudukan, then dia akan jadi problem. Sekarang suami pun kerja, isteri pun kerja, dua-dua cari duit. Betul tak? Sekarang kerja cari duit, dua-dua dah buat. Sekarang nak didik anak, dua-dua juga kena buat. Malam tukar pampers pun dua-dua juga kena buat. Boleh faham tak? Sekarang ni kita ada masalah siapa kena buat kerja apa. Sekarang dalam situasi begini, yang mana dua-dua tengah buat semua benda ini, you tak tahu siapa buat kerja apa dan sebagainya, macam mana you rasa lelaki itu nak berpoligami? Yeah, true. Because he really couldn't manage the first marriage. Kalau tanya dengan saya tak tahu sama ada wanita akan setuju ke ataupun ada lelaki akan setuju ke tidak. Saya tak tahu, tetapi pada pandangan saya setiap rumah tangga mestilah duit makan minum itu mestilah datang daripada lelaki tersebut. Kalau ada seorang wanita, pada saya jika ada wanita yang mahu bekerja dan sebagainya, pekerjaan dia itu tidak sepatutnya mengganggu dia daripada mendidik anak. Yeah, but nowadays we can hear like instead of the man going out to work, now it's the woman who went out to work. Ini realiti yang berlaku. What happened to the man? Okay, bagi saya, dalam Islam seperti mana saya kata wanita tadi, dia tidak boleh demand di atas benda yang bukan dia punya hak dan sebagainya. Begitu juga lelaki pun, you tak boleh demand dan you tak boleh paksa isteri you pergi kerja hanya untuk bantu you punya urusan. Sebab itu tanggungjawab you. Memberi nafkah, memberi dan sebagainya, itu menjadi tanggungjawab you. Boleh faham tak? Bila mana dia menjadi tanggungjawab you, you tak boleh paksa suruh isteri you pula pergi kerja untuk you. Dan ada beberapa kes pada zaman ini yang saya lihat, lelaki jadi lembik. Lembik like how? Okay. Kenapa saya kata lembik? Contohnya, ada filem-filem juga yang merosakkan. Contoh, filem Mr. Mama. Lelaki duduk rumah, jaga anak-anak, panggil bini pergi kerja. Hello, come on lah. Boleh faham tak? Okay. What do you mean by you duduk rumah, jaga anak dan panggil bini pergi? So what if example nowadays like women are highly educated. Okay. So what if example with these highly educated ladies, women, they can make example like 10, 15K, 20K or whatever the amount is. Especially if you see like nowadays all the TikTokers, influencer, most of them they are women, right? Okay. Alright. So what if example the man, the income is not on par or much more lower compared to the women? So in that case, should the women compare to provide needs to the family instead of the man? Okay. Saya punya point sekarang macam ni. Sebab itu tadi bila awal tadi saya bagi tahu apa keperluan yang paling penting. Sekarang ni kalau kita lihat majoriti daripada kita, apa yang kita tengah kejar? Kita bukannya kejar benda asas, kita tengah kejar untuk jadi kaya raya. Kita tengah kejar untuk extravagant punya lifestyle. Boleh faham tak? Apa guna you nak cari extravagant punya lifestyle dalam kerangka yang you terpaksa abaikan tanggungjawab you? Di antara, saya tanya, mana satu lebih penting? Menjaga tanggungjawab you ataupun mencari duit yang extravagant? Saya bukannya kata perempuan haram bekerja atau perempuan tak boleh bekerja. Tidak. Jika ada keperluan, perempuan juga boleh bekerja dan sebagainya. Tetapi jika wanita itu telah pun berumah tangga, dia mesti mendapat keizinan suami dia untuk dia pergi kerja. Boleh faham tak? But now if let's say the women can make more money than the men I think they will say, oh, go ahead. So itu technically you, especially for the Muslim men, like you are not the Muslim man at all. Can we say that? You cannot do that. You cannot do that. You tak boleh disebabkan isteri you earning lagi banyak. You tak boleh bagi tahu you pergi kerja, saya duduk rumah jaga anak. Boleh faham tak? Sebab you dah buat family institution itu jadi cacah marbat. Sekarang saya bagi tahu apa kesan dia. Bila ada lelaki yang buat begitu, boleh faham tak? Isteri pergi kerja, cari duit, suami duduk rumah. Atas alasan isteri boleh earning lagi banyak dan sebagainya. Saya nak tanya, suami itu akan ada voice tak dekat rumah? No. Kalau you tak ada voice,
Macam mana kalau isteri you buat salah, you nak tegur? Ya. Sekarang ni mendidik isteri tugas siapa? Suami. Betul ke tak? Bila mendidik isteri itu adalah tugas suami, macam mana you nak mendidik isteri you? Contohlah dia pergi kerja, dia balik dan sebagainya. Kalau isteri tak pakai tudung, you rasa you boleh buka mulut ke bagi tahu dekat dia? Hang yang bayar untuk beras ke aku? Sekali kalau dia tanya macam tu, macam mana? Hang. Why? Sebab kita telah give up tanggungjawab kita dekat dia. Macam ni. Bagi saya lelaki, walaupun kita earn lebih sikit daripada isteri ke apa ke, pastikan isteri tetap makan dengan duit kita walaupun dia sikit. Supaya kita tidak tergolong di dalam golongan lelaki dayus. Okey, pada pandangan saya kalau cakap benda ini, mungkin ada yang akan terkejut, mungkin akan rasa apa benda saya cakap begini dan sebagainya. Tetapi pada saya, jika ada lelaki yang tidak mampu untuk menegur isteri dia, itu juga tergolong di dalam kategori dayus. Dayus means what? Not lelaki ya? You are not a real man lah. real man. Dayus ni di dalam Islam, you know, dia adalah satu kedudukan lelaki yang you are not competent enough to be a man. Lembik ya? Lembik. Do you get the point? And their place is in the hellfire. Do you get the point? Dia bukannya benda yang, ini bukan saya cakap. Kalau kita lihat di dalam hadis dan sebagainya, boleh faham tak? The Prophet telah pun memberi warning kepada kita. Boleh faham tak? As a man. So you have to remain your dignity as a man. Sebab tu kepada kebanyakan lelaki-lelaki yang saya jumpa, saya akan bagi tahu, dalam apa jua keadaan, don't lose your dignity as a man. Sebab you adalah ketua keluarga. Bayangkan kalau kita ada ketua negara yang lembik nak mampus. Nak buat keputusan tak boleh. Nak buat itu tak boleh. Nak buat ini tak boleh. Do you think he's fit to become the leader? He's not fit to become a leader. So it's like what's the first point of getting married? Yes. Sebab as a man, you are the protector of the house. Kalau you lembik, you tak boleh buat itu, you tak boleh buat ini, macam mana you nak protect the house? Begitu juga kalau pemimpin itu lembik, boleh faham tak? Macam mana you nak protect negara? Besok kalau ada orang serang negara kita, silap riba, you akan lari masuk dalam rumah dulu. Then you ask your wife to defend the front line. Do you get the point? Yeah. So lelaki dalam semua keadaan dia kena remain as a lelaki. Tengok, macam saya kata tadi, lelaki dia ada tugas dia. Antaranya apa? Protect the family. Boleh faham tak? Berikan keselamatan, memberikan makan minum, pakaian, menyediakan keperluan dan sebagainya. Hatta saya juga tidak bersetuju dengan ada beberapa di kalangan so called apa orang panggil, boleh dikatakan ustaz maupun ustazah yang baru-baru ini, ataupun ada yang mengatakan kononnya memasak, pakai membasuh pakaian, ini semua adalah kerja lelaki. Lelaki. Yeah, I think I heard about that just recently, right? Yes. I disagree with that. Mana-mana orang yang bagi tahu lelaki ini kerja dia adalah menyediakan. Boleh faham tak? Maksud dia cari nafkah, dia bagi supaya boleh ada barang dan sebagainya, ataupun dia menyediakan barang-barang keperluan dan sebagainya. Boleh faham tak? Okey, untuk mereka boleh sediakan. Tengok, kalau ada orang bagi tahu tidak memasak, basuh pakaian adalah kerja lelaki, Rasulullah, kita tahu ada riwayat mengatakan Rasulullah ada 12 orang isteri. Dalam satu masa dia pernah ada sampai 9 orang isteri. Kalau Rasulullah kena pergi masak dekat semua rumah isteri, kena pergi basuh kain, what are you talking about? Sedangkan kita tahu ayat yang digunakan, Rasulullah membantu isteri dia memasak. Rasulullah ada jahit baju dia sendiri. Boleh faham tak? Ada membantu untuk membasuh baju dia sendiri dan sebagainya. Bila kita tahu dia menggunakan perkataan membantu, maksud dia itu bukan kerja dia dan dia sedang membantu another pihak. Itu kerja orang, kita bantu. Sebab itu dia guna perkataan membantu. Do you get the point? Bagi sekarang ni, what is the duty of a woman? Itu adalah duty of a man. Boleh faham tak? Lelaki dia kena sentiasa bersedia untuk protect isteri dan sebagainya, anak-anak dan sebagainya. Hatta kalau ada serangan berlaku kepada rumah dia, dia mesti mempertahankan walaupun sampai nyawa dia hilang. Kalau dia mati di dalam mempertahankan anak isteri dia, itu juga dikira sebagai mati syahid. Bukan hanya dia kena protect diri dia, lelaki juga bertanggungjawab hatta untuk protect jiran-jiran yang lain. Kalau ada orang datang rompak
jiran dia punya rumah, dia juga mesti dia juga wajib untuk mempertahankan jiran dia. Boleh faham tak? Yes. Tapi kalau you dengan isteri pun you tak boleh nak buka mulut hatta untuk cakap, macam mana you nak defend? So to summarize what you just say, aku nak cakap English ke cakap Melayu? Okay, to summarize what you just said. Tamil. Why not speak in Chinese? Okay, so like it is the duty of a man to provide the basic necessity to the women whom they married, and the women can choose not to work. Okay, can it choose is their not. choice. Yeah, it's their choice. And if let's say they choose to work, provided that the husband allows, Okay, but then it's permissible. Yes, that is the correct point. Correct. Okay, they can choose untuk kerja with the permission of the husband. Yes. So in a simple way of saying, like for any working class women, just happen that example after they watch this podcast, right? They just like they lempar the what do you call this, the surat letak jawatan, and they go back. It's alright. Alright. Itu bukan salah dia. Yes, because You they are get the not point? obliged to They are take not care of the family. obligated In to fact, take care of the family. Dan lelaki yang meletakkan beban itu kepada wanita juga salah. yes. Itu bukan tugas wanita. So it's to for those who are listening, Okay, is saya should bagi tahu. man it up. Ya. Right. Okay, bagi saya, very simple. Bagi seorang wanita pula, apa tugas dia? Do you know, antara lelaki dengan perempuan, okay, saya nak tanya, siapa yang jauh lebih senang nak masuk syurga? Our women lah. Why? Take care of the aura, Very. right? Okay. Then the fasting, the salat. That's it, right? Okay, you see. What else? Perempuan ni, saya pernah tanya soalan ini dekat perempuan. Saya tanya 2 orang perempuan pada masa satu masa lah, dia orang bersama dengan suami. Saya tanya antara lelaki dengan perempuan siapa lagi senang nak masuk syurga. Dia kata lelaki. Saya pun terkejut. How? Okay, tak tahulah, tapi saya tak tanya lah. But in the end saya bagi tahu tak, sebenarnya yang lebih senang nak masuk syurga adalah wanita. You know why? Sebab perempuan ni kerja dia senang je. Dia solat, dia puasa, hatta dia tak perlu bayar zakat pun. Sebab semua wanita mesti ada orang yang kena tanggung. Boleh faham tak? Mesti kena ada orang yang tanggung. Contohlah, dia kalau ada suami kena bayar zakat untuk dia. Dia kalau tak ada suami, bapa dia kena bayar zakat untuk dia. Kalau bapa dia tak ada, suami dia tak ada, abang dia, atuk dia. Boleh faham tak? Semua mesti ada orang. Dan orang inilah bertanggungjawab untuk memberi, bayar zakat dan sebagainya. In the end, kalau dia anak yatim piatu sekalipun, Baitul Mal kena tanggung dia. Boleh faham tak? Technically, financial aspect is all well taken care. Kalau ikut dari sudut perundangan Islam, tidak ada situasi pun perempuan dia perlu pergi mencari nafkah ke duit ke apa ke, tak ada. Contoh macam suami, katalah suami dah meninggal. Bila suami dah meninggal, automatically kalau bapak dia ada, bapak dia kena tanggung, atau abang dia ada, abang dia kena tanggung. Boleh faham tak? Atuk dia ada ataupun pakcik lelaki dia yang mengikut kepada orang lelaki yang dapat faraid itu, mereka kena tanggung. Sebab itu diorang dapat duit faraid yang banyak. Bukan untuk joli katak. Boleh faham tak? Sebab you ada tanggungjawab. Kalau apa-apa berlaku kepada saudara-saudara wanita kamu kena take care. Hari ini di dalam masyarakat kita benda ini tidak berlaku. Menyebabkan bila wanita dia dah kematian suami, dia buat apa? Dia terpaksa struggle by themselves. Do you get the point? Sebab lelaki tak faham apa tanggungjawab dia. Lelaki hari ini dia sangka bila dia dah kahwin, family dia saja tanggungjawab dia. Hello, tak ada. Sebab tu saya kata lebih senang bagi wanita untuk masuk syurga. Sebab apa? Nombor 1, dia jaga solat, puasa, lepas tu menjaga kehormatan dia, dan taat kepada suami. InsyaAllah tempat dia adalah di syurga. Problem dia sekarang sebab apa? Sebab perempuan dia tinggalkan kerja yang sepatutnya dia buat, dia pergi menyebut entah apa benda kerja yang tak patut dia buat. Give example. Example lah saya bagi tahu. Lelaki ini saya bagi tahu, tanggung lelaki pula. Lelaki dia kena jaga 5, dia kena semayang rukun Islam dia kena buat. Plus dia kena pergi haji. Perempuan tak pergi haji pun tak ada masalah. Sebab bila dia hantar memudahkan urusan suami dia, pergi haji, pergi umrah, dia dapat pahala free.
Kalau dia nak ikut boleh lah. Boleh faham tak? Kalau dia tak pergi pun, kalau perempuan, dia perlu tak pergi semayang dekat masjid atau surau? Tak perlu pun. Kalau dia suruh suami dia pergi semayang ke masjid ataupun ke surau, lelaki itu dapat 27, wanita itu dapat 28. Dia dapat satu ekstra sebab dia semayang kat rumah, dapat satu. Suami dia punya pahala pun dia dapat. Tetapi hari ini banyak kes saya tengok, perempuan yang pergi semayang kat surau dengan masjid, laki dia pula duduk rumah jaga anak. Apa laki tu tak dapat apa. Do you get the point? Sebab kita ada kecelaruan di dalam nak memahami perkara-perkara ini. Do you get the point? Wanita, dia tak ada obligated untuk benda itu, tapi dia nak buat benda itu. Boleh faham tak? Okey, menjaga keamanan. Tengok, lelaki bukan sekadar dia kena jaga family dia, dia juga bertanggungjawab untuk menjaga mak bapak dia sampai bila-bila. Boleh faham tak? Bila diorang dah tua dan sebagainya, menjadi tanggungjawab mana-mana lelaki. Oleh itu, mana-mana lelaki yang walaupun dia dah kahwin, mak bapak dia kalau hidup dalam keadaan sukar, tak ada duit dan sebagainya, lelaki ini bertanggungjawab, bukan perempuan. Hari ini lelaki bila dah kahwin terus pergi merengek hanya dengan bini, dengan anak dan sebagainya, mak bapak ada makan ke tak ada pun dia tak peduli, minta adik-beradik perempuan yang bantu. Kamu sepatutnya malu dengan diri kamu. Kamu telah menyebabkan seorang wanita mengambil tanggungjawab kamu. This is rubbish. Kalau sedangkan kamu mengambil dalam harta pusaka, faraid kamu dapat banyak. Sebab tanggungjawab ini. Do you get the point? Kalau masyarakat kita mengikut semua perkara ini, ada tak situasi yang perempuan ada keperluan ataupun kewajipan untuk dia pergi kerja? No, if let's say the men enough to do their work and execute their duty kan. Dan sama juga, saya juga tidak bersetuju apabila ada isteri-isteri yang dia ada suami. Boleh faham tak? Suami dia nak tolong mak bapak dia pergi halang. Apa hal? Like how? Contoh nak bagi duit lah. Dia nak bagi duit belanja dekat mak bapak dia. Itu memang kerja suami. Contoh saya nak bagi tahu lagi satu benda. Like Tegama, they halang. They are some of the cases that I've got. Even there is a complaint that have been yang pernah datang kepada saya juga. Saya nak bagi, bini tak kasih. Nombor satu, boleh tak bini kontrol suami duit? Duit suami, sorry. Enlighten me. Okay. Duit suami adalah duit suami. Isteri tak boleh kontrol duit suami, ya. Tolong. Itu bukan hak kamu untuk kamu nak pergi kontrol kamu punya suami punya duit. Tak ada. Melainkan dengan keizinan suami kamu. Boleh faham ke tak? Saya nampak hari ini dalam kebanyakan masa diorang akan fikir suami dia punya barang semua, dia ingat dia punya barang. Boleh. Kenapa saya kata isteri tak boleh kontrol duit suami? Because that is his earnings, his right? Dia punya rights. You tak ada hak. You hanya boleh dapat apa yang dia bagi dekat you. Dan you tak boleh tentukan berapa dia kena bagi, mana ke apa ke. Bukan you punya hak. Sebab lelaki itu masih boleh kahwin satu lagi. Kalau you control dia punya duit, macam mana dia mau kahwin satu lagi? So I think after this podcast, a lot of the husband will take the buku simpanan. Aku angkat balik. Macam ni lah. You nak minta bantu dekat isteri you, boleh lah dan sebagainya. Tetapi you tidak ada hak untuk kontrol. Boleh faham? Sama juga, kalau harta pusaka isteri, boleh tak suami kontrol? Tak boleh. Do you get what I mean? Yes. So, kita ada kecelaruan dalam benda ini menyebabkan bila kita tak set semua benda ini, orang pun tak faham, dan ada di kalangan geng-geng liberal pula lawan kenapa harta pusaka lelaki dapat paling banyak. Kenapa faraid lelaki dapat banyak? Lelaki dapat banyak sebab tanggungjawab dia banyak. Kita bukan sepatutnya nak mempertikaikan itu. Kita sepatutnya mempertikaikan adakah lelaki melaksanakan tanggungjawab dia sebagai lelaki. Sebagai lelaki, seorang lelaki, dia bukan hanya kena jaga isteri dia, anak dia dan sebagainya. Dia juga bertanggungjawab untuk jaga mak bapak dia. Dia juga bertanggungjawab untuk menjaga adik-beradik perempuan dia yang belum kahwin ataupun yang telah menjanda. Dia juga do get what I mean? Ini semua di dalam tanggungjawab seorang lelaki. Bagaimana lelaki ini nak menjalankan tanggungjawab dia untuk jaga semua wanita ini jika duit dia dikontrol oleh isteri? True. Okay, so let's summarize the first part. Okay. We are facing the society nowadays facing a big problem, with all this divorce, quarrel, yada yada, is because of simply they don't understand their role, position and responsibility. Yeah, correct. Done. Right. Dan dia jadi celaru sebab yang wanita dia tak tahu apa
tugas dia dan lelaki dia tak tahu apa tugas dia. Do you get the Then point? for like example, if let's say for whoever that listening to this conversation, example for the women, they still insist to take over the man's job. All right. So what do you have to say about Lelaki itu dia kena kekalkan pendirian dia to be a man. Kalau you membenarkan perkara itu berlaku, apakah kamu sanggup menjadi seorang lelaki yang dayus dan diharamkan syurga kepada kamu? Yeah. So it's like, do you expect your son or your children to listen to you or their mom? Okay. Saya punya point sekarang, lelaki mesti diperkasakan. Sekarang ni masalah kita, lelaki tak cukup perkasa. Do you know macam ni? Walaupun kita nak sembang pasal poligami ke dan sebagainya, saya bukannya kata poligami itu wajib, semua lelaki kena berpoligami. Tidak, poligami is a choice. Is a choice of that man. Ini adalah choice lelaki tersebut. Tetapi hari ini lelaki tidak diberi peluang dan lelaki juga tidak mengambil authority itu untuk make that choice. Kalau kamu nak kahwin pun boleh, kamu tak nak kahwin pun boleh, itu adalah choice kamu. Do you get the point? Hari ini jangan sembang pasal dia nak poligami ataupun tidak. Dia balik rumah nak cerita pasal poligami dekat isteri pun tak boleh. Dia get. Sekarang ni tadi saya bagi tahu kan, lelaki ni kerja dia apa? Dia adalah pendidik kepada isteri dia. Kalau dia nak didik pasal poligami, saya bukan kata buat poligami ya. Boleh faham tak? Saya nak tanya, berapa ramai yang tengah tonton video ini, berapa ramai yang sebenarnya jujur dengan saya, balik rumah you boleh panggil isteri you duduk, ayang, hari ini kita nak bincang bab poligami. Berapa ramai boleh buat benda itu? Kalau you tak boleh buat benda itu, then you tanya balik diri you, are you being a real man enough? Do you get the point? Kalau kamu tak boleh cakap benda ini, macam mana kamu nak didik dia dalam benda-benda lain dan sebagainya? Saya ulang lagi sekali. Saya bukan kata kamu mesti kena poligami. Buat poligami. Tidak. Hanya bincang untuk memberi clarification tentang topik poligami. Ini dia poligami. Ini sebenarnya. Sebab apa saya kata kena didik? Sebab bila kita tak didik, tengok sekarang komen-komen yang berlaku dekat social media dan sebagainya. Bila diorang komen, diorang lupa yang sebenarnya Rasulullah SAW adalah poligamis. Diorang lupa banyak sahabat-sahabat adalah poligamis. Boleh faham tak? Lepas tu you lontarkan pelbagai bila berlaku baik isu-isu siapa Samsul ke, baik Tesla, abang Tesla ke, dan banyak isu bila berlaku, orang kutuk lelaki itulah, inilah perampas lah, itulah, inilah. What are you trying to say? Because you don't have the correct understanding. Disebabkan boleh jadi mak bapak kamu pun tak ajar kamu apa itu poligami dan suami kamu juga tak ajar kamu. Subjek poligami tidak lagi diajar di mana-mana tempat. Thoroughly. Untuk buat orang faham. Saya ulang lagi sekali. Saya bukan kata poligami kita belajar hanya untuk poligami. Kalau ada lelaki dia belajar untuk poligami pun dia tak salah. Kalau dia tak mau poligami pun tak salah. Yang penting yang buat choice untuk poligami itu siapa? Lelaki tadi. Sekarang ketua keluarga, who make the choice? The man. Sekarang wanita ni, kalau kita tahu tanggungjawab wanita sebagai isteri, dia mesti taat kepada suami selagi mana suami tak suruh you buat benda yang bercanggah daripada Quran syariat. Betul ke tak? You wajib taat. Tetapi kalau suami, but I still cannot accept. I tak boleh. Kan ramai je example. I think any sound women, they were like just tak boleh. Okay. Sebab suami tu aku punya. Okay. Itulah problem. First of all, suami bukan you punya. But I married to him. So you punya suami bukan milik you. You punya isteri pun bukan milik you. Dua-dua milik Tuhan. How is that? Okay, sekarang ni manusia milik siapa? Nyawa manusia milik siapa? Kalau you punya barang, you boleh buat apa you suka mah. Itu barang bukan you punya lah. But I tak boleh accept. Still, yes, I think like I understand. This one will go forever. Okay, sebab dia sistem pendidikan kita. Di dalam sistem pendidikan kita, kita telah diajar lelaki dengan wanita itu adalah equal. Even kalau kita tengok sekarang dah banyak ada subjek-subjek hatta dekat universiti gender equality dan sebagainya. Di dalam Islam, dia bukan sembang pasal gender equality. Setiap gender ada dia punya peranan sebab setiap gender ada dia punya kekuatan dan ada dia punya kelemahan. Tugasan itu diberikan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang ada pada gender tersebut.
itu adalah adil pada pandangan saya. Do you get the point? Sekarang ni Islam dia bagi keadilan itu bagaimana? Keadilan di dalam Islam bukan bermakna saksama. Kita punya problem di dalam kita nak memahami keadilan adalah kita fikir adil itu mesti saksama. Kalau kita ada satu buah, kalau ada dua orang, kita mesti bahagikan sama rata. Itu adalah adil. Betul kan? Betul. Dalam Islam dia bukan begitu. Dalam Islam, you kena tengok dua-dua orang tu siapa. Kalau satu orang itu adalah budak-budak, boleh faham tak? Umur yang sangat kecil dengan satu orang lagi dewasa. You buat apa nak bagikan sama rata? You bagi sekadar apa yang budak tu cukup makan sudahlah. Yes. Do you get what I mean? Sekarang you buat bubur satu pinggan, you nak makan dengan anak you akan bagi sama rata kah? No. Kenapa? You kalau sumbat sama rata dalam perut you punya baby, apa akan jadi? Kenyang meletup lah. Do you get the point? So memberi kadar yang perlu, itu adalah keadilan di dalam Islam, dengan meletakkan sesuatu di tempat dia. Do you get the point? Adil dalam Islam dia ajar begitu. Adil dalam Islam tak pernah ajar tentang saksama. Saksama bukan adil dalam Islam. Do you get the point? Tetapi kita diajar di sekolah dulu, adil itu apa? Sama rata. So kita fikir adil di antara lelaki dengan wanita adalah gender equality. Tadi apa dia? Dia mesti dapat sama. So bila datang rumah tangga, suami pun kena masak, isteri pun kena masak. Suami pun kena jaga anak, isteri pun kena jaga anak. Suami pun kena cari duit, isteri pun kena cari duit. Ada kecelaruan siapa nak buat kerja apa. Do you get the point? Sedangkan tugasan lelaki itu bukan hanya jaga family dia, lelaki juga bertanggungjawab untuk menjaga sosial. Boleh faham tak? Jika di sesuatu tempat ada masalah sosial, ada masalah kenegaraan, ada masalah politik, ini semua adalah urusan lelaki. Pada pandangan saya, ini pandangan saya, mana-mana wanita yang mengambil urusan, kononnya pentadbiran negara ke apa sahaja urusan you ambil dan perkara itu mengabaikan tanggungjawab you daripada menjaga suami atau anak you, itu jauh lebih teruk. Lebih baik you tinggalkan kerja itu sebab keutamaan you adalah menjaga suami dan anak-anak. Tetapi kalau you nak pergi menyebuk dalam politik, you nak buat benda itu, you nak ambil jawatan itu, suami dan anak-anak you terabai, itu jauh lebih teruk. Do you get the point? So I like when you shared like why, not that you don't allow your wife to work, but your perspective and your opinion of why your wife doesn't have to work. Okay. And why do you don't wish them to work? I think it's a very Saya good macam thing. ni. Yeah. Saya be very objective. Saya bukannya kata isteri saya tak boleh bekerja. Tidak. Saya bagi diorang choice. Ini saya tak kata semua orang mesti kena ikut saya punya style, tidak. Dekat isteri saya cuma bagi choice, I give you a choice. Kalau you nak kerja, nombor satu you kerja dengan saya. Ataupun kalau tidak, saya buka business, you run a business. You know why? Because according to me, you are my wife. You know Zamri Vinod punya wife, you are the queen of my house. How can I allow you to go and work with some other man who I don't know who the hell he is? Why you have to go and be the slave of him? Kalau you betul-betul nak jadi slave pun, you jadi saya punya slave. Itu jauh lebih bagus. do you get the point? You are my wife. You are my queen of the house. Yes. How could I allow you to go and serve another man outside? Yes, I think this is a very good message. Whether how positive or how negative it is, this one I think is depending on their own. But I think it's a very good message for not only the men but also for the women. That and now women after this realize, oh, actually I doesn't have to work. It's my husband's obligation, right? Then the men also will like man up, inshallah. Do you know the problem that happening in some of the Europe country dan sebagainya? Kebanyakan wanita tengok, brother. In the end, kita kena faham nature lelaki dan dengan nature perempuan tetap berbeza. You nak cakap pasal gender equality kah, dua-dua sama kah, apa pun, you jangan auta lah. In the end, the best person who can take care of the children is a mom, is a woman. You cannot deny that. Do you get the point? They are the best in taking care of the children. Lelaki memang tak boleh. Saya bukan kata lelaki tak boleh jaga, tetapi wanita boleh jaga jauh lebih baik daripada lelaki. Sebab apa? Sebab nombor satu, hanya wanita saja boleh bagi susu. You, no matter how hard you try, no milk will come out. Do you get what I mean?
Itu sendiri telah membuktikan yang memang Tuhan jadikan wanita itu untuk menjaga anak. Sekarang saya tanya, untuk tempoh, semua orang kempen dekat kalau kita pergi hospital, bagi susu ibu. Susu ibu is the best product dan sebagainya. Boleh faham tak? Untuk bagi susu ibu, siapa kena jaga? Ibu Ibulah kena jaga. Do you get the point? Macam mana you nak suruh? So menjaga anak tadi, the best adalah seorang ibu. Dalam waktu yang sama, bila mana ibu adalah orang terbaik untuk menjaga anak, dia pun ada sentimen dengan anak tadi. Nature dia nak attach dengan anak. Boleh faham tak? I think from the Quran, Allah Ta'ala did mention, I forgot which surah, that the love from between the mom and the child is actually already established while in the womb. Kan ada kan? So itu sebenarnya kalau kita lihat di antara wanita, dan wanita ini nature dia nak ada attachment dengan anak. Boleh faham tak? Sampai ke satu masa nanti dia akan sanggup untuk buat apa sahaja demi anak dia. Pengorbanan. Kenapa saya cakap benda tu? Saya bagi example. Sekarang ni let's say seorang ibu mengandung. Sekarang doktor bagi tahu antara ibu dengan anak salah seorang saja kita boleh selamatkan. Dan kalau doktor itu pergi tanya pandangan ibu itu, nescaya ibu itu akan bagi tahu, saya mati tak apa, saya nak anak saya selamat. Boleh faham tak? Ini nature ibu. Tapi kalau soalan yang sama dia pergi tanya dekat tu suami, itu suami akan bagi tahu, itu budak mati tak apa, saya janji sama bini selamat. Sebab laki akan fikir, tak apa itu budak sudah tak ada, aku boleh buat lagi satu budak sama dia. Yes. Do you get the point? Ini cara lelaki berfikir, dan wanita dia akan sanggup berkorban apa sahaja demi anak dia sebab sentimen dia dekat anak dia. Lelaki ini dia akan sanggup korban apa sahaja untuk isteri dia sebab sentimen dia adalah isteri dia. Boleh faham tak? Dua-dua ada dia punya soft spot. Dan bila you ada soft spot, sebab itu soft spot you mesti taat kepada you. Sebab itu dalam agama dia buat, isteri mesti kena taat kepada suami. Anak mesti taat kepada ibu. Boleh faham tak? Namun seorang suami punya soft spot apa? Is the isteri. Seorang ibu punya soft spot apa? Anak. Kenapa? Walaupun seorang isteri dia mesti taat dengan suami, dia sebenarnya ada power untuk nak macam ini saja dia boleh buat suami dia nak ikut apa yang dia nak, tapi dengan cara tidak merendahkan langsung dignity suami dia. Boleh faham tak? Dengan cara bagi tahu dengan ayat yang jauh lebih bagus. Contoh saya bagi. Sekarang ni saya dah bagi tahu tadi, isteri mesti taat kepada suami selagi dia tidak melanggar syariat hukum agama. Boleh faham tak? Sekarang isteri minta nak pergi rumah mak dia, suami tak bagi. Isteri kena taat ke tidak? Taat. Pada pandangan saya, isteri wajib taat. Boleh faham tak? Okey. Namun isteri tadi dia nak pergi juga. Macam mana cara dia nak buat? Dia pergi. Dia tengok bila suami tengok saja air mata isteri habis semua. Ayah, tak apalah, pergilah. Sebab itu dia punya soft spot. Boleh faham? Tetapi bayangkan kalau isteri itu, apa pasal saya tak boleh pergi? Kenapa saya tak boleh? You boleh pergi. Kenapa saya tak boleh pergi? Dia akan jadi lain. Sekarang kita letak situasi yang sama antara ibu dengan anak. Sekarang ibu kata, anak tanya, mak saya nak pergi main, boleh tak saya keluar? Ibu kata, tak boleh. Sekarang anak nangis. Mak akan buat apa? Tak apalah, pergilah. Sebab dia hati soft spot dia adalah anak. Tapi bayangkan kalau anak tu, kenapa saya tak boleh pergi? Saya pergi mesti kena tak izin dengan you. You keluar rumah ada minta izin dengan saya kah? Sebab ini argument yang semua isteri akan tanya dengan suami. Kenapa saya keluar kena minta izin, you keluar tak minta izin dengan saya? Anak keluar kena minta izin tak dengan mak? Kena ke tak ada? Mak keluar kena minta izin tak dengan anak? No. Tapi bila hubungan mak dengan anak, semua orang very clear. Tetapi bila datang kepada hubungan suami dengan isteri, dia buat-buat tak clear. Boleh faham tak? Dia buat-buat tak clear. You faham tak? Sebagai seorang isteri yang bagus adalah isteri yang memperkasakan suaminya, bukan memperkasakan diri dia. How to, like what you just mentioned, like a wife memperkasakan the husband. Okay, contoh.
You kena buat lelaki you be a man. You kena buat dia supaya dia buat decision. Boleh faham tak? You kena buat dia supaya dia boleh mendidik. Tengok contoh. Kalau suami itu, you nampak dia adalah suami. Boleh faham tak? Kalau dia tak pergi semayang dekat masjid ke apa ke, macam mana cara you nak bagi tahu dekat dia? You jangan bagi tahu, kenapa kau tak pergi, kau laki apa kau tak pergi semayang masjid? Tapi cuba kau bagi tahu, bang, kan bagus kalau abang boleh pergi, ataupun kita semayang berjemaah ke dan sebagainya. Okay. Ini bila suami tak pergi, tak apalah abang tak pergi, saya pergilah. Bila suami you tak pergi masjid, lepas you kata tak apalah saya nak pergi, adakah you memperkasakan suami tadi? Boleh faham tak? A good wife, which adalah yang menjadikan lelaki itu a good husband, a leadership husband. Semua lelaki wajib ada leadership quality, sebab semua lelaki akan menjadi ketua keluarga. Walaupun you tak kahwin, ada kemungkinan you akan jadi ketua keluarga. Contoh, you anak lelaki. Bila bapa you dah meninggal, you kena responsible for the family. Boleh faham? Tidak ada satu pun situasi kalau kita lihat di dalam Islam yang akan meletakkan tanggungjawab itu ke atas bahu seorang wanita. Hatta kalau wanita itu tidak ada siapa pun dalam hidup dia, tetap tanggungjawab itu akan pergi ke atas bahu Baitulmal. Boleh faham tak? So pada pandangan saya, wanita, you tak payah fikir pasal you makan minum, you tak payah fikir pasal you punya tempat tinggal, you tak payah fikir pasal semua benda ini. You hanya perlu fikir jaga anak, jaga suami. Boleh faham tak? Taat kepada suami, jaga you punya maruah. Boleh faham tak? Semayang, puasa, sudah. So what if, example, after like listening all of this, the women or the wife still unable to accept the husband to marry the second one? Okay, macam ni. Macam saya kata tadi, saya bukannya promote kepada suami tadi mau kahwin lagi satu ke dan sebagainya. Tetapi saya bagi tahu contoh. Kalau ada, tadi kan saya dah bagi tahu, seorang isteri wajib, perkataan dia adalah wajib taat. The answer will still be, I understand, but. Okay. You get me? But for whatever reasons. Okay. So it's like, but. There will always but. Okay. So how does or how should men solve the but thing? Okay, contoh macam ni. Saya lah, katalah kalau saya bagi tahu dekat dia. Okay, contoh bila saya nak poligami dan sebagainya. Okay, kalau dia tanya, saya tak boleh dan sebagainya. First of all, kenapa you mau tanya dekat dia untuk you mau poligami? Tengok, nombor satu. Tuhan bagi kebenaran poligami ini kepada siapa? Man. Kepada lelaki. Boleh faham tak? Ada tak Tuhan bagi tahu untuk you nak poligami, you mesti kena dapat kebenaran isteri? No. Tak ada. Yang bagi tahu benda tu siapa? P. Ramlee. What? P. Ramlee dalam filem dia ambil borang, boleh minta kebenaran. So semua orang ingat itulah dia hukum agama. Tak ada. Poligami adalah kuasa yang diberikan kepada lelaki untuk lelaki decide sama ada dia nak poligami ataupun tidak, sebab bila dia berpoligami dia nak mengambil tanggungjawab lebih. Boleh faham tak? So it's just like, if let's say the man insists to polygamy, he doesn't have to inform the wife. Tak perlu. But it's just like, at the end of the day, it's just between him and Allah lah. Ya, benda contoh macam ni lah. Benda yang saya nak cakap ni mungkin akan ada orang pun tak setuju dan sebagainya. But anyway, before that, I thought like in Wilayah Persekutuan, under the Sharia law is the man is obligated to inform the wife, right? Sebab itu saya nak bagi tahu sekarang. Okay. That is what. Sebab tu saya kata tadi, mungkin benda yang saya nak cakap ni ada orang tak setuju, ada entiti tak setuju dan sebagainya. Tetapi pada pandangan saya, hatta tengok dekat Malaysia, kita ada undang-undang syariah, betul lah. Dalam undang-undang syariah, bila you nak poligami, you kena minta izin pemerintah. Dalam konteks pemerintah lah, boleh faham tak? Okay, you kena minta izin, kena pergi mahkamah, kena minta izin untuk you nak berpoligami. Betul ke tak ada? Pada pandangan saya, tengok, pemerintah, ini bukan urusan pemerintah untuk pemerintah nak masuk campur dalam keluarga orang punya masalah.
Boleh faham tak? Itu bukan urusan pemerintah. Tengok, satu orang lelaki dia nak tanggung lagi satu isteri, satu perempuan, yang perempuan itu sepatutnya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dia tengah ambil tugas pemerintah untuk jaga itu perempuan. Pasal apa nak minta izin dekat you? Saya pernah tanya soalan ini juga kepada ada apa orang panggil peguam syar'i. Yang saya pernah tanya, kenapa bila poligami kita mesti kena minta izin daripada pemerintah? Sedangkan ini bukan urusan pemerintah. Boleh faham tak? Okey, kalau ini bukannya isu contoh macam you halang orang poligami, bukan ekonomi boleh naik, bukan negara boleh jadi lagi bagus. Boleh faham tak? Tetapi kalau you bagi orang poligami, boleh jadi perempuan itu punya kehidupan jauh lebih terjamin. Tetapi peguam syar'i itu, apa jawapan yang dia bagi dekat saya adalah untuk memastikan sebenarnya wanita yang dipoligamikan itu ataupun yang menjadi isteri pertama terjamin dia punya kewangan, terjamin kehidupan dia dan sebagainya. So saya tanya balik soalan ini kepada peguam syar'i itu. Saya kata, sekarang kalau kita isi borang, sekarang ni isi borang online untuk nak nikah, kahwin nombor 1. Walaupun you tak ada kerja, you tulis sana tidak bekerja pun you masih boleh nikah. So apa jaminan untuk isteri pertama tadi? Kenapa bila orang kahwin 1, you tak tanya dia, you punya gaji berapa, you punya duit berapa, tak perlu naik mahkamah, tak perlu minta kebenaran, apa pun tak perlu, dia boleh terus kahwin walaupun dia tak ada kerja, walaupun dia penagih dadah, walaupun dia apa pun dia boleh kahwin. Tetapi bila tiba-tiba orang nak poligami, tiba-tiba you jadi banyak concern. Apa hal? Apa hal? Do you get the point? Yes. So in Malaysia, it just like, is it just wilayah or any other? Bukan, saya tak berapa tahu negeri-negeri mana. To be fair, I don't know. Tetapi first of all, bagi saya memohon kebenaran untuk poligami itu sendiri, saya tidak bersetuju. Ini pandangan peribadi saya. Saya tidak bersetuju untuk lelaki kena naik mahkamah untuk minta kebenaran berpoligami, sebab kebenaran untuk lelaki poligami telah diberikan oleh Tuhan di dalam Quran. Do you get the point? Saya punya pandangan begini, kalau orang dah berpoligami, ada aduan, orang pergi buat aduan, baru pemerintah masuk campur. Do you get the point? Even if let's say, contoh ada orang sudah poligami, lepas tu isteri pergi mengadu, sebenarnya saya tidak dapat pembelaan, okey, rumah saya makan tak ada, itu tak ada, ini tak ada, barulah pemerintah masuk campur. Kenapa you tak ni, you dah poligami, kenapa you tak buat? Jangan kata poligami, walaupun satu orang isteri yang tidak dipoligamikan, walaupun suami itu hanya monogami, kalau isteri dia pun ada masalah, dia pergi komplain, baru pemerintah masuk campur kan? Tapi kenapa di dalam isu poligami, sebelum jadi apa-apa you sudah kepo? Sure. Pasal apa you sudah kepo awal-awal? Sebab apa? Sebab you ada satu pemikiran kalau poligami mesti macam ni. Tengok, sebelum sesuatu kesalahan berlaku, mana boleh tiba-tiba you assume itu akan berlaku dan you tiba-tiba buat, what is this? Come on. Do you get the point? Dan kenapa you nak merumitkan? Dan kenapa you nak buat seolah-olah kebenaran itu perlu datang daripada isteri? Tidak ada mana-mana ayat pun. Saya tak pernah dengar mana-mana hadis daripada Rasulullah SAW yang mana bila Rasulullah SAW nak berpoligami, dia balik rumah, isteri-isteriku, mari kita semua bincang, kita muzakarah sikit, lepas tu tanya, aku nak berpoligami, apa pandangan dia orang, boleh ke tak boleh? Tak ada. Sedangkan ada hadis yang kita tahu Rasulullah SAW pergi ke tempat, balik, baru diorang tahu Rasulullah suruh kahwin lagi satu. Do you get the point? So, saya punya point dekat sini, kenapa kamu mengadakan perkara yang tidak ada di dalam agama? Kenapa kamu merobek satu kuasa yang telah Tuhan berikan, satu hak yang Tuhan telah berikan kepada lelaki? Kenapa kamu nak robek hak tersebut atas nama undang-undang syariah? Kalau kamu buat perkara itu, apakah dia betul-betul dia undang-undang syariah? Sedangkan Tuhan memberi kebenaran untuk lelaki itu membuat keputusan. Do you get the point? Kalaulah ada orang, contoh ketua kampung ke siapa ke, dia nak bagi nasihat, boleh ke tak? Boleh. Boleh faham tak? Just nasihat lah. Nasihat saja. Siapa buat keputusan? Lelaki itu buat keputusan. Lagi satu saya nak bagi tahu. Kita ada satu salah faham bila datang kepada poligami, apa dia sebenarnya syarat untuk poligami? Syarat untuk poligami apa? Syarat untuk lelaki poligami lah, sebab poligami hanya untuk lelaki. Marry the women of your choice 2, 3 or 4, but if let's say you cannot do just, then marry only one. So what is the syarat? Just?
berlaku adil. Boleh faham tak? Hari ini kita faham apa? Poligami hanya untuk orang kaya. So kalau ada orang nak poligami, nombor satu kita akan cek apa? Dia kaya ke tak ada duit ke tak ada, you mampu boleh jaga. Hello, poligami bukan untuk orang kaya. Poligami bukan untuk jutawan. Rasulullah SAW pernah mengikat perut dia, tak ada makan dan sebagainya, namun dia poligami. Do you get the point? Siapa yang bagi tahu dekat sini kalau nak poligami kena jadi jutawan, kena jadi orang kaya, dan tiba-tiba ada isteri pertama pula demand, kalau abang nak poligami bagi saya 10,000 satu bulan. What the heck is going on? Who the hell are you? Boleh faham tak to demand such so? That is a choice of that man. Do you get the point? No one in this world have the rights to stop any man who want to do polygamy as long he feel he can do just. So if I say he can't do just, and yet somehow the first wife is being oppressed, then at the end of the day is he to my point here. How you want to know whether you can do just or not without you doing that? Yes. So you have to do first, then only you can know. So do first. Do you get? Sebab itu ayat tu bagi tahu, jika kamu khawatir kamu tidak boleh berlaku adil, maka kahwinilah satu. Ayat itu apa? Khawatir. Boleh faham tak? Jika kamu rasalah you tak boleh berlaku adil, baru kamu kahwin satu. So Allah tanya soalan ini dekat siapa? Dekat lelaki. Kalau kamu rasa kamu boleh berlaku adil, you go ahead. But if you think you cannot, then you married only one. Now who have to make the choice is the man. Tetapi bila kita tanya soalan ini, sama ada dia boleh berlaku adil ataupun tidak, sebelum lelaki itu jawab, perempuan tu sudah jawab untuk dia. Dia punya isteri sudah jawab. Cannot. I know he cannot do just and everything. How do you know? By you saying that, you are not being just to your husband. Do you get the point? Because that question is not asked to you. Is that considered fitnah indirectly? It could be, I don't know, because dia orang yang tahulah. Boleh jadi dia fitnah husband dia, sebab husband dia belum buat lagi, mana you tahu dia adil ke tidak. Okey, katalah kalau you rasa sekalipun dia tak boleh berlaku adil, you kena bantu dia lah untuk berlaku adil. Like how? Contohlah, kalau you rasa ini waktu dia tak balik rumah isteri kedua, waktu dia, you suruhlah dia balik, you kena bantu dia lah untuk berlaku adil. Okay, saya bagi tahu. Adil ini adalah basic requirement untuk semua Muslim. Semua Muslim mesti kena berlaku adil. Bukan hanya bila you kahwin dua saja, you tak kahwin dua pun you mesti kena adil. Do you get? Dalam you buat apa-apa tindakan ke, dalam you buat judgement ke, apa benda pun you mesti kena berlaku adil. Do you get the point? Okay, sekarang ni kita bincang lagi satu benda. Kadang-kadang orang akan buat argument. Bagaimana lelaki perempuan ni boleh berlaku adil ke dan sebagainya. Do you get the point? Untuk jawapan kepada perkara-perkara ini, kita hanya boleh tahu selepas lelaki itu berkahwin. Do you get the point? I think many people get enlightened ini suddenly. Saya punya point very simple je. Untuk soalan dia boleh berlaku adil ataupun tidak, biar lelaki itu jawablah. Yang orang lain sibuk buat apa? Ini bukan lelaki itu jawab, bukan tuan punya badan jawab. Bini dia jawab, mak dia jawab, nenek dia jawab, orang dalam tiba-tiba dalam TikTok pula jawab, orang dekat Facebook pula jawab, yang tak kenal dia pula jawab. Itu, come on, be fair lah. Itu dia punya life, itu dia punya family, itu dia punya hak. Kalau dia kahwin lagi satu, dia yang kena tanggung isteri itu, dia yang kena cari duit. Yang orang lain sibuk pasal apa? What is our problem dalam kita nak pergi menyibuk orang lain punya rumah tangga? Samsul kahwin 2 ke, kahwin 3 ke, kahwin 4 ke, does it your problem? Kalau dia rasa dia boleh berlaku adil, what is your problem? I mean, like who actually spread out all these kind of stories, or the family affairs, to the public? Is it they themselves who spread it, or it just somehow it got viral? Like who actually started it? Sometimes I just don't understand. This is a family problem. So, saya tak maulah cerita orang punya family masalah. Tetapi saya juga tidak bersetuju mana-mana isteri. Saya tanya, boleh tak isteri cerita keburukan suami? No. Dekat orang lain. There's no way. Kalau dekat orang pun tak boleh, apatah lagi you cerita dekat social media dan diorang angkat orang-orang begini.
Yeah. Kalau tanya dengan saya, ini adalah perangai sampah. Yes, because at the end of the day, it's personal. All this is personal. Family should be private. You get what I mean? But pasal apa sekarang ni, saya tanya, kalau you satu orang yang bijak, you ada problem dengan you punya laki, ataupun laki you sudah kahwin lagi satu, you pergi cerita benda itu macam ni dekat social media. Adakah dengan menceritakan perkara itu ke dalam social media boleh help you punya family? Then why you want to talk? Okay, dia akan bagi tahu tak ada saya. You bukan mau jadi PM, you mau dapat vote buat apa? You bukan mau jadi MP. Boleh faham tak? Tengok, ini cara syaitan menipu wanita-wanita Muslim. Tertipu. In the end, bila you buat macam tu, dia akan lebih merosakkan hubungan you dengan family you. Besok kalau ada lain lelaki nak kahwin dengan you pun, dia akan fikir 10 kali. Besok kalau apa-apa jadi, habis dia kasih viral sana sini. Daripada kahwin ini orang, baik tak payah kahwin. So dia akan permainkan you sampai bila-bila. At the end of the day, this kind of thing consider aib. Consider aib as well, right? So for whoever, whether the man or the women, you know, saya bukan kata dia tak boleh komplain. Kalau dia ada problem, dia ada tempat di mana dia boleh komplain. Bukan social media. Boleh faham tak? Tapi my point here, you nak komplain apa? You nak pergi komplain, suami saya telah poligami. Itu satu komplain kah? Sekarang saya tanyalah, orang akan bagi tahu, oh suami saya sudah poligami, saya tak ada ni masa. Tapi kalau suami yang sama, kalau dia tak poligami, tapi dia dapat kerja dekat Amerika, dia kena duduk sana, semua isteri akan packing hantar, bagus abang pergi kerja, gaji 2 juta. Oh, itu boleh pula. Itu boleh. Itu jam boleh pula berpisah ke apa. Poligami bukan berpisah pun. You cuma ada masa bersama dengan dia, you ada masa bersama dengan you dan sebagainya. Do you get the point? Dan mereka akan memberi alasan, sebenarnya kami tidak boleh kongsi kasih sayang. You tanya dia ada berapa banyak adik-beradik, ada 4 orang adik-beradik. Macam mana you boleh kongsi kasih sayang dengan mak bapak? Why no problem? Sebab dia akan kata, oh tak ada, dengan mak bapak kasih sayang lain, dengan suami apa yang lain? Do you get the point? Yes. Anak, dia ada tak adik-beradik? Dia pun ada adik-beradik. Anak pun ada. Kalaulah you rasa you tak boleh kongsikan kasih sayang, you sepatutnya tak boleh ada anak lebih daripada satu lah. Then they'll say it's different. It's different. Apa yang different? I don't know. The love towards children and the love among Do you want me to tell you the fact? Yeah. Why woman? Saya tak tahu sama ada woman dia nak setuju ke tak ada ke. Tapi hari ini adalah hari untuk straight to the point. I like lah. Come lah. Bring it on lah. Cakap terus terang, straight to the point. Okay, saya nak bagi tahu. You tahu tak? Indirectly, kenapa kebanyakan wanita mereka tak suka lelaki dia kahwin satu lagi? They feel the love will be like discounted. Sebab dia tahu kalau suami dia kahwin satu lagi, dia akan hilang kontrol terhadap suami dia. You get the point? Sekarang ni, kalau suami dia kalau sudah kahwin satu lagi, dia mau cakap banyak, tak boleh. You cakap banyak, dia lari sana main rumah. Sana main rumah, cakap banyak, dia lari sini main rumah. You tak boleh kontrol. Dia main duit, you tak boleh kontrol. Dia main apa pun, you tak boleh kontrol. So, sekarang ada lagi satu orang. It falls back to the position. Do you get the point? Sekarang saya tanya, mana-mana lelaki kalau dia dah kahwin 2, boleh faham tak? Itu perempuan automatically dia akan rasa, ayo, macam mana dia mau kontrol? Dia ada lagi satu family. Dia automatically, boleh faham tak? Untuk dia nak elak semua benda ini, macam mana? Sekarang ni kalau satu lelaki yang berpoligami, you rasa bila dia nak pergi mancing, dia kena minta izin isteri kah? No need lah. No need. Tetapi kalau satu lelaki yang tidak berpoligami, selalunya lelaki yang pergi memancing minta izin ni, lelaki poligami ke atau bukan poligami? Yang tidak poligami. Tidak poligami. Tetapi kalau you poligami, you rasa selepas itu you perlu ke minta izin untuk ni? You sudah poligami, apa mau minta izin? Then you have no respect for the women. This maybe some would say lah. Saya tanyalah, apa respect yang woman akan dapat dengan meminta izin untuk dia pergi mancing? I have no clue, but I think that's the question that people ask. Itu bukan respect, brother. You are clearly controlling your husband. Saya tanya, bila suami nak keluar rumah, perlu ke minta izin seorang isteri? No. Bila isteri keluar rumah, perlu tak minta izin seorang suami? Have to. Okay, berapa banyak rumah tangga, tuan-tuan cek sendiri, saya tak mau cakap siapa ke apa, berapa banyak rumah tangga yang bila isteri keluar rumah, betul-betul minta izin dekat suami? Wallahualam. Tapi bila suami nak keluar rumah, dia buat, kenapa? Itu nak jumpa siapa? Nak jumpa itu? Come on.
You have no rights even to ask like that. Boleh faham tak? Kalau you nak tanya boleh tak? Boleh. Saya cakap benda ni sebab apa? Sebab saya ada some TikTok yang saya tengok bagaimana diorang buat parodi, lelaki duk gertak-gertak suami nak pergi mana, nak jumpa mana, lelaki pun buat macam takut. Saya rasa konten-konten ini adalah konten sampah yang menjadikan bukan memperkasakan lelaki, memondankan lelaki. Do you get the point? Dan kamu sebagai isteri sedang membantu suami kamu untuk pondankan dia. Kamu patut memperkasakan dia ke atau memondankan dia? Do you get the point? A good wife, seorang isteri yang baik adalah isteri yang menjadikan suaminya pemimpin dan dia tengok dan dia bahagia dengan kepimpinan suami dia. Bukannya suruh suami dia, letak suami dia dalam almari, dia pula jadi pemimpin. Do you get the point? So kita semua perlu kembali semula bagaimana institusi keluarga telah diwujudkan di dalam Islam. You kena pergi semula, duduk di dalam tempat you. Ada benda you boleh, ada benda you tak boleh. Ada benda you boleh, ada benda you tak boleh. Sama juga, bukan semua benda yang lelaki boleh buat. Walaupun you orang kena obligated untuk taat kepada suami dan sebagainya, dalam waktu yang sama suami itu juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam nak menjaga orang. Menjadi tanggungjawab dia. Dia tak boleh kata, saya ni tak pandai cari duit ke apa kan. No excuse. Yeah. Can you give an excuse? Satu lelaki boleh tak dia kata, saya sudah kahwin tapi saya tak pandai cari duit lah. So boleh tak orang lain cari duit, bini cari duit? No excuse. Seperti mana bila datangnya satu kelebihan kepada suami, bersama dengan itu dapat juga tanggungjawab. Boleh faham tak? Sama juga sebagai seorang ibu pun. Boleh faham tak? Disebabkan pengorbanan kamu memberi susu kepada anak, menjaga anak, mendidik anak, sanggup korbankan diri you demi anak, melahirkan anak, maka Tuhan bagi you tempat kedudukan yang anak itu mesti taat dan wajib taat kepada kamu. Kepada anak lelaki. Namun jika anak perempuan tadi, dia kena taat kepada kamu selagi mana dia tidak berkahwin. Bila anak perempuan dah berkahwin, dia kena taat kepada siapa? The husband lah. The husband. Do you get the point? Yeah. So I think after this lengthy talk, I think maybe some people will still question, talk is easy lah, this and that. So like, would you mind to, I don't know, do you feel comfortable to share like how you even begin it at the very first place? You see, in the end, maybe people say, saya pun kahwin tak? Saya pun kahwin tak? Saya pun kahwin. Saya pun kahwin dengan perempuan juga. Saya pun kahwin dengan perempuan Malaysia juga. Saya pun kahwin dengan perempuan Malaysia Melayu juga. Betul lah, yang membesar seperti tuan-tuan semua. Untuk makluman, kami ini mualaf. Boleh faham tak? Dan bila kami masuk Islam, dan bila kami dapat tahu tentang benda-benda ini dan sebagainya, kami rasa, tengok, sebagai seorang Islam, apabila sesuatu perkara itu dapat, kita tahu dia adalah perintah daripada Tuhan dan sebagainya, you have no choice unless you have to accept. Betul ke tak ada? Redha lah. Redha. Sebab ini, kenapa saya bukan kata kita redha membuta tuli. Sebab apa kita redha? Kita redha sebab Tuhan yang telah menciptakan kita, dia lebih kenal kita daripada diri kita sendiri. So bila dia bagi satu hukum, bila dia bagi tahu kenapa buat macam tu, dia tahu dah pasti ada sebab kenapa dia bagi tahu benda itu, dan benda itu semestinya jauh lebih baik kepada diri kita, walaupun ada benda yang kita tak suka. Do you get the point? Mesti ada kebaikan. Don't you trust in your God? In what decision that He have done for you? Yeah, I trust in my God, but I just don't trust you. That's what they will say, right? They will say, yeah, of course, don't trust me lah. Then you trust God lah. God ask me, God yang tanya dekat saya, kalau saya mau kahwin dua, I make a choice, now I make a choice. Do you get the point? Okay. Saya pun macam ni. Bila saya kahwin, saya pun berpoligami juga. Saya pun ada 2 isteri juga. Pernah tak ada problem? Ada. Isteri saya pun perempuan.
Boleh faham tak? Membesar seperti tuan-tuan, membesar dengan sistem pendidikan yang sama, semua sama, tetapi kita sebagai lelaki kena memainkan peranan sampai ke hari ini, sampai bila-bila. Saya pun masih belajar, saya juga cuba untuk masih mendidik isteri-isteri saya. Dalam bab ini, ada tak benda yang boleh jadi failure? Ada. Lepas tu kita rectify. Tak, kita rectify. Ada masalah? Tak ada. Lepas tu kita baiki semula masalah itu dan sebagainya. Do you get the point? Ini adalah proses. Tetapi bagaimana saya boleh menyelesaikan benda ini? Sebab saya daripada awal telah membuat keputusan untuk tidak lose my dignity as a man. Like how? Okay, sebab saya ceritalah. Ini saya punya kenapa saya jadi begini. Sebab begini is like how? Begini, maksud dia lelaki have to be a man. Ini tugas dia. Ini do you get? Why I'm very strict to that. Okay. Saya pernah duduk di Pakistan. Ketika saya di Pakistan, saya ada kenal dengan satu orang, mufti daripada negara Trinidad. Waktu itu saya rasa umur dia dalam 30-an dan saya waktu itu baru 24. Umur saya 24. Kira selepas saya balik daripada situ, dalam masa 1-2 minggu saya akan bernikah. Okey. Waktu saya jumpa dengan Mufti Trinidad, dia tahu saya akan kahwin, dia ada bagi saya beberapa nasihat. Antara nasihat yang dia bagi adalah, nombor 1, bila you kahwin, dalam apa jua keadaan, don't lose your dignity as a man. Lepas tu dia ada cerita dekat saya pengalaman dia. Dia bagi tahu, waktu dia nak kahwin, dia ni keluarga mufti tahu, orang-orang agamawan ni. Okay. Waktu dia nak kahwin, dia cakap, mak mertua dia buat syarat dekat dia. Syarat dia adalah, you kahwin dengan anak saya apa semua saya tak ada masalah, tetapi saya nak you janji you tidak akan berpoligami. Boleh faham tak? Tahu dia cakap apa? Dia kata, jika saya kena kahwin dengan anak makcik lah, jika saya kena kahwin dengan anak kamu dan saya kena lose saya punya dignity sebagai man hanya untuk kahwin dengan dia, saya lebih rela untuk tidak berkahwin dengan dia. And you know, when he talk to me, dia cakap, waktu dia cakap benda itu, dia tak ada niat pun dia nak berpoligami. Tetapi dia bagi tahu, jika dia bersetuju dengan syarat itu pada ketika itu, maka semua hidup dia ada kemungkinan dia akan kena kontrol dengan benda itu, benda ini dan sebagainya. Membuat keputusan sama ada nak poligami ataupun tidak, itu adalah urusan dia, kuasa dia. Boleh faham tak? Keputusan dia. Kenapa perlu dia gadaikan perkara itu hanya untuk bernikah dengan satu orang? But in the end, walaupun dia cakap dia tak boleh, dia tetap akan stick, akhirnya dia kahwin juga dengan wanita itu dan dia tidak berpoligami pun. Tetapi bila orang tengok daripada awal dia begitu, orang akan faham, oh, dia ni orang ada prinsipal. Dia ni orang yang ada, dia as a man, do you get what I mean? So bila saya dapat tahu benda tu, dia dah cerita dengan saya pun inspired lah. Inspired, dan saya mula belajar. Dia ada bagi saya satu Kitabun Nikah. What? Nama kitab itu adalah Kitabun Nikah. Okay, saya dah baca kitab itu dan sebagainya. Boleh faham tak beberapa. Dan kemudian saya ada tambah juga. Sebab saya nak kahwin kan. Saya nak buat preparation dan sebagainya. Selepas saya balik ke Malaysia, benda pertama yang saya buat adalah saya panggil isteri saya pergi ke satu tempat, satu taman. Saya panggil bakal isteri saya lah waktu itu. Dan saya bagi tahu dekat dia. Saya kata, saya nak kahwin dengan you, ada kemungkinan saya akan berpoligami. Saya kata, kalau you okay, kita kahwin. Kalau you tak okay, is okay. Sebab saya fikir, bila saya dah cakap macam tu, daripada awal saya dah cakap dengan dia, betul-betul saya kata, waktu tu saya pun tak ada planning pun saya akan berpoligami pun. Boleh faham tak? Saya pun tak ada planning, tapi saya nak bagi tahu benda ini supaya saya rasa dia faham ini adalah saya punya kuasa dan hak dan sebagainya. Boleh faham tak? Dan kemudian dia pun okey, apa semua, kita kahwin. Tapi bila saya nak berpoligami, akan ada tak problem? Ada, dia perempuan. Come on. Well, what's the issue? Okay, boleh faham tak? Okay, macam ni lah. We are not like opening the eye, No, just sharing for reference purposes. Sebab dia perempuan, dia ada hati, boleh faham tak, dan sebagainya. Tetapi kita lelaki, kita kena keep on bagi tahu dengan dia, ini macam ni dan sebagainya. Boleh faham tak? Okay. Kadang-kala orang akan anggap, oh, tapi kenapa perlu kamu buat begitu? Kenapa kamu perlu buat? Saya bagi tahulah beberapa perkara yang saya dapat settle dengan buat begitu. Bila saya bagi tahu dengan dia. Bila saya dekat rumah,
Contoh, saya kalau nak pergi kerja, bila saya balik kerja ke apa ke, tak adalah masalah kalau saya nak keluar ke apa ke, dia akan tanya tak, mana nak pergi jumpa siapa, apa semua. So saya akan bagi tahu, jangan risau. Saya jumpa siapa pun, kalau saya mau kahwin, saya kahwin saja. You tak payah risau. So, dia pun akan hidup dengan tenang, saya pun boleh hidup dengan tenang. Boleh faham tak? Sekarang, bila you tak declare daripada awal, apa yang akan berlaku? Bini takut, ayo dia jumpa lain perempuan, ayo dia akan kahwin. Ini semua apa punya life. So life you want pun tak ada to tenang. solve her worry lah. That's why. Ya, solve bukan saya kata nak solve dia punya worries, tetapi saya rasa bila saya dah bagi tahu, saya personally saya tak tahu lelaki lain macam mana, saya tak boleh kalau orang kontrol saya punya hidup walaupun itu adalah isteri saya, because this life I'm a man, saya adalah lelaki, kalau berlaku apa-apa di dalam masyarakat saya perlu bertindak, saya boleh faham tak, ada banyak tanggungjawab yang perlu saya buat. Saya tak boleh besok tiba-tiba, contohlah kalau ada keperluan untuk kita nak pergi ke Palestin, nak bantu dekat Palestin, you faham tak, untuk nak berjihad dekat Palestin dan sebagainya, saya tak boleh balik rumah minta izin dekat bini saya dulu. Sebagai lelaki, apa jenis lelaki kalau saya nak buat keputusan untuk negara, untuk Islam, untuk agama, untuk keluarga, saya kena minta izin dekat isteri. Boleh faham tak? Dia dah jadi terbalik. Semua orang akan kata, tapi apa salah dia kalau minta izin pun? Saya punya soalan, berapa banyak perempuan pergi kerja minta izin dengan suami? Oh, ya orang semua tak buat, tiba-tiba tang kita terus, oh itu kena buat, ini kena buat. Walau banyak dahsyat. So back to your marriage, that you share some tips that I think a lot of people need to, I think, use it as a benchmark, use it as a reference. Example, like we can see a lot of marriage, cock up is because of why? It's because maybe the interference from other people, especially the in-law. Okay. So I think it will be great if, let's say, you can share like actually how you handle all this, especially like among the wives. Okay. Saya bagi tahu lah. Dia sebab ini is my family punya issue. Boleh faham tak? Saya tak boleh bagi tahu bila kita cerita one to one itu lain. Boleh faham tak? Tetapi bila datang kepada public dan sebagainya, tetapi saya fikir lelaki memainkan peranan yang sangat penting. Baik dalam kehidupan poligami maupun monogami. Boleh faham tak? Saya kan dah bagi tahu lelaki memainkan peranan untuk mendidik isteri dan sebagainya. Semua benda ni lelaki yang kena buat. Macam mana you nak jadi seorang guru, cikgu kepada isteri you kalau you tidak ada kuasa even buka mulut untuk cakap? Dan saya nak orang faham, kadang-kadang orang akan tuduh terus kepada lelaki itu. Oh, you tak ajar saya pasal apa? You sebagai ketua keluarga. Tengok. Seorang lelaki ke, seorang cikgu ke, siapa-siapa sahaja hanya boleh mendidik orang yang mahu dididik. So, sebagai wanita pun, saya nak tanya. Tadi kan biasanya diorang akan tanya, apa salah dia kalau minta izin dengan isteri ke apa dan sebagainya. Saya pun nak tanyalah, apa salah dia kalau orang tunduk dengan suami orang dan minta izin dekat suami orang dan taat kepada dia? Apa salah dia jika itu bila orang buat balasan dia adalah syurga? Apa salah dia? You akan hidup dalam dunia ni berapa lama? 80 tahun, 90 tahun. Boleh faham tak? Dia sebenarnya topik ini, Bro Amos, dia agak kurang ni sebab yang kita tengah cerita ni dua-dua adalah lelaki. Boleh faham tak? Dia akan jadi Puan Sheila should be here. Dia sepatutnya kena ada satu wanita supaya kita boleh dengar juga dia punya alasan dari sudut dia punya perspektif. I think we should call her lah. Kan? Where are you? So kalau dia ada contoh, dan saya tak kisah kalau kita dapat satu orang yang memang penentang poligami sekalipun, itu saya lagi suka. Sebab satu, saya juga mungkin boleh ada benda yang mungkin kita boleh belajar daripada dia dan sebagainya. Dalam waktu yang sama juga kita juga boleh tahu apa sebenarnya hujah-hujah diorang. Untuk diorang nak kata ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh dan sebagainya. Saya nak bagi tahulah. Zaman sekarang ni kalau orang terbawa-bawa sangat dengan perangai-perangai begini, itu yang orang akan jadi seperti Aminah Wadud, orang akan jadi seperti geng-geng yang baru-baru ini. Tiba-tiba dia kata patut ada equality di antara gender, dia pun nak jadi imam, orang pun jadi imam, Nick Islin ke apa yang baru-baru ini dan sebagainya. Kita nampak ini semua, ini akibat daripada pemikiran begini. Songsang. Do you get the point? In the end, tengok, bila kita hidup dalam dunia, kita adalah hamba kepada Tuhan. Kenapa digunakan perkataan hamba? Servant.
we follow. Sebab kita tengok hamba ni dia boleh question tak? No. Sekarang dah tak ada konsep hamba tau. Tapi kalau kita kembali semula kepada zaman dulu, ada zaman hamba abdi. Hamba abdi, kalau you suruh dia picit kaki, dia kena picit ke tak ada? Yes. Dia boleh tak tanya sama you, apa sahaja saya kena picit you kaki, you tak boleh picit saya kaki kah? So bila kita dengan Tuhan, perkataan yang digunakan adalah hamba. Bila hamba only taat, without any demanding. Because why? Why? Because God create us dan kita adalah milik Tuhan. Bila kita kata hamba, abdi, hamba, bermaksud kita dimiliki. Boleh faham tak? Zaman dulu kalau saya ada hamba, hamba itu adalah milik saya. Saya boleh buat apa saja dekat dia. Sebab dia tu sama seperti dia macam barang. Boleh faham tak? Saya punya barang. You faham tak? Saya ada kereta, tu barang saya. Saya mau pijak boleh tak? Boleh, saya memang suka. Saya nak buat apa? Saya mau kasih pecah cermin boleh tak? Boleh. Sebab apa? Itu saya punya barang. Begitulah kita adalah milik kita ini, ada Tuhan punya kita. Tuhan punya kita, Rabb kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah milik dia. You, bila dia memiliki kita, you bolehkah cakap kenapa itu, kenapa ini, apa semua? Do you get the point? Yes, yes. Sebab itu kita mesti mengabdikan. Perkataan yang digunakan adalah mengabdikan diri kita kepada Tuhan. So dalam kita nak mengabdikan diri kita kepada Tuhan, boleh tak kita kata kenapa ini macam, kenapa ini macam? Elok. Nombor satu, you tak setera Tuhan dan you tak sepandai Tuhan untuk you nak tahu apa sebenarnya kenapa Tuhan buat macam ni. You hanya akan tahu semua benda ni lepas you mati. Oleh kerana itu saya pun tak boleh cakap you mati dulu untuk you nak ambil tahu. Do you get the point? So as a Muslim, kita mesti kena ada. Saya tak, sama juga macam tadi saya kata, saya bukannya kata kita ada kepercayaan membuta tuli, tetapi keimanan yang telah dibentuk di dalam kehidupan kita. Contoh saya bagi para sahabat. Kalau kita tengok ketika mana mereka berada di kota Mekah, sepanjang 13 tahun yang pertama, boleh faham tak? Akidah iman yang diterapkan kepada mereka telah memberikan mereka satu keyakinan apa sahaja perintah yang datang daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti akan ada kebaikan untuk diri dia, dan mereka jadi sami'na wa ata'na. Boleh faham tak? Kami dengar dan kami taat bila datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala maupun daripada Nabi, daripada hadis. Kita ada pilihan tak? Tak ada, melainkan kita mesti kena sami'na wa ta'ana. Tetapi untuk kita capai ke tahap itu, dia bukannya kepercayaan membuta tuli, tetapi ada perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi begitu. Pergi sampai ke stage, kalau kita dengar ini adalah perintah Allah, sami'na wa ta'ana. Boleh faham tak? You jangan guna benda, oh saya sebenarnya kenapa ini tak boleh, kenapa laki boleh jadi imam, oh kenapa saya tak boleh jadi imam, kenapa you mau jadi imam, kenapa ini tak boleh, kenapa itu tak boleh, dan sebagainya. Ada reason yang boleh, ada reason, contohlah, ada reason yang kita takkan bagi tahu, disebabkan kalau saya bagi tahu pun you takkan faham. Saya bagi contoh. Macam tadi saya bagi contoh, I have many things to say unto you, but you cannot bear them now. When the spirit of truth come, he shall guide you to the way. Okay. Sebagai contoh, satu anak kecil, budak-budak umur 5 tahun kan macam tu, macam tadi saya bagi tahu, dia dah tengok cerita Superman, dia nak pergi lompat daripada tingkap, dia mau terbang dengan andaian dia mau jadi Superman. You akan duduk dengan dia dan you akan cakap macam ni, ini sebenarnya ini fizik dia macam ni, ini. Sebab you tahu dia, you cakap pun dia takkan faham. So apa you akan bagi tahu dekat dia? Jangan pergi dekat tingkap. Enough. So you nak pergi cerita pasal Newton, gravity, itu ini dengan budak 5 tahun kah? Sebab you tahu dia takkan faham. Do you get the point? So number one, bila kita ada hamba, kita kena faham bukan semua benda yang you boleh understand. So bila Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu hukum, hukum itu pasti ada kebaikan dekat you. Tengok, Tuhan tak adalah mau menzalimi kita. Do you get the point? Semua benda ini pasti ada kebaikan dan sebagainya. Begitu juga bila datang kepada hubungan dan sebagainya. Saya tengah bercerita pasal perangai-perangai ini yang akan membawa kepada
kehancuran yang jauh lebih besar. Akhirnya geng-geng inilah menyokong LGBT. Akhirnya geng-geng inilah, boleh faham tak? Sembahyang satu saf lelaki perempuan yang jadi imam perempuan. This been happen in Malaysia. Dia ada di kalangan diorang punya pengikut-pengikut adalah Melayu. Yang mulut dia banyak sekarang, kebanyakannya di kalangan diorang. Do you get the point? In the end, diorang buat begitu, apa yang diorang nak capai? Dia hanya nak membesarkan ego dia. Dia nak kata dia adalah sama dengan lelaki. So what about for those people like what you just mentioned, like still like what do you call this? Protest, right? Polygamy, stuff like that. So technically, in a simple way of saying or understanding, they are just going against the will of Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya berpandangan begini. Sekarang ni, cuba bagi saya a reason, a valid reason why according to them a man cannot do polygamy. Saya tak mau dengar sentimen lah. You see, saya tak mau dengar ni sentimen sebab itulah, ini sebab nangis lah. Hello. Do you get the point? Kalau ada satu orang, dia pergi, dia dah buat satu crime dan sebagainya, lepas tu dia duduk nangis depan you, tak ada, you nak terima kah? Do you get the point? Yes. So we have to put emotional aside, dan bila datang kepada benda, kita kena fikir secara rasional. Do you get the point? So sebab tu saya kata kita punya podcast ni akan jadi jauh lebih menarik jika ada satu wanita yang menentang poligami, ataupun boleh faham tak, bila dia ada saya boleh tahu apa sebenarnya dia rasa. The last, remember when you have shared with among my team, my friends, from they are not convinced become convinced. so it's hard to find someone that after listening to you will still go against you. I don't know lah. Tak, dia bukan macam tu. Saya rasa tetapi saya juga fikir benda sebab sekarang macam ni, sebab perempuan tak ada. Bila perempuan tanya, saya boleh tanya dengan dia balik, kenapa you tanya macam tu, apa yang buat you fikir macam tu. Boleh faham tak? Sekarang bila kita lelaki, I know yang tanya itu you ada lelaki, so kalau saya tanya dengan you pun, itu bukan pemikiran seorang wanita. Do you get the point? Kita hanya boleh berpura-pura saja seperti wanita, but we cannot. Tetapi kalau yang tanya itu adalah wanita, so saya boleh counter question dia balik. Okay, apa pandangan you tentang benda ini? You should have made that call during the evening, instead she's staying in one Patut unit. dia datang. Dia datang kat sini dan kita terus buat podcast kan. Yes. But okay, mentioning about all this, right? Like just now you mentioned the word rational. So I think for an individual, be it whether they're rational or irrational, they will still say that they are rational. Okay, when it comes to, I would say, divorce. All right, cerai lah. So what do you have to say about the cerai? Ini pandangan peribadi saya lah. Saya bukannya cakap, saya tak bercakap benda ni bagi pihak orang lain lah. Pada saya, dalam agama, cerai adalah the last option yang available. Boleh faham tak? Namun pada saya, bila kita kahwin, you jangan letak cerai itu sebagai option yang ada pertama. Dalam semua rumah tangga akan ada problem tak? Ada. Baik dia poligami ke, dia tak poligami ke, pun akan ada problem. You bukan kahwin dengan tunggul. You kahwin dengan orang. What's a tunggul? Tunggul means tiang lah. You bukan kahwin dengan tiang yang tak ada perasaan. You kahwin dengan orang. Orang ni ada perasaan. Mesti ada benda yang dia suka, ada benda yang dia tak suka. Apatah lagi bila you kahwin dengan orang yang silang budaya. You India, you ada you punya culture. You kahwin dengan Melayu, dia ada dia punya culture. You Chinese, you kahwin dengan Melayu lain culture. So kita akan ada banyak pertumbungan budaya dan sebagainya. Tetapi jika pertumbungan budaya ini you nak habiskan dengan end up dengan apa, atas alasan tidak sefahaman lah, itulah inilah, saya berpandangan begini. Dalam hidup ini, to be fair lah, you rasa semua ibu dalam dunia ni semua banyak, semua ibu, tidak adakah ibu yang tak baik? Ada tak ibu yang tak baik? For those that buang bayi, okay, kita ada ibu yang mungkin buang bayi, mungkin kita ada ibu yang contoh buat kerja yang tak betul. Boleh faham tak? Ini semua ada tak? Ada juga di kalangan ibu-ibu yang katalah, kalau contoh ada ibu yang tidak baik dan sebagainya. Okay. Dalam konteks itu, contoh apa nama tadi? Wait I hang a bit. Ayo, apa saya nak cakap tadi saya selalu lupa. Nanti cut dekat sini ya. Tengok live ni, tengah live .
Habis, okey, tak apa. Apa tadi saya nak cakap? Ayo, blur lah. What's wrong? Wait. Kalau ada contoh lah. Dalam dunia ini, ada tak ibu yang tidak contoh, ada tak ibu yang tinggalkan anak? Yeah. Ada tak ibu yang hantar anak pergi rumah anak yatim? Yeah. Ada tak ibu yang tak boleh jaga anak? Yeah. Okay. Walaupun ada ibu yang tak boleh jaga anak ke apa ke, ada tak peluang untuk you nak ceraikan you punya mak? No. Tak ada. In the end, you tahu sebenarnya itu adalah hubungan yang you tak boleh buat apa. Kadang-kadang you gaduh tak dengan you punya adik-beradik? Yeah. Gaduh kan? Tapi pernah tak lepas you gaduh, saya ceraikan engkau sekarang, kita tak ada. You cakap macam tu pun, lepas tu dia mesti blood brother, mesti datang. Do you get the point? Saya fikir perlu ada semangat begitu bila datang kepada hubungan suami isteri. So make divorce not as the last result lah. Yeah, it is the last. Saya punya pandangan. Cerai hanya perlu berlaku jika perkahwinan itu mula memberi mudarat. Mudarat yang mana akan membuat kamu masuk ke neraka. Boleh faham tak? Okay. Ataupun ada isu-isu lain. Ini pandangan peribadi saya. Boleh faham tak? Saya tak kata semua kena ikut saya punya pandangan peribadi dan sebagainya. Tetapi dalam hidup saya tak pernah letak cerai itu sebagai first option. Boleh faham tak? Tetapi saya letak itu, kita mungkin ada masalah. Kita mungkin ada pelbagai masalah dan sebagainya. Tetapi dia sentiasa ada ruang untuk kita nak perbaiki. Begitu juga. Kadang-kadang ada ibu, dia akan dapat anak yang teruk. Perangai, isap dadah dan sebagainya. Boleh faham tak? Ada tak dia terus, ni anak tak boleh pakai, angkat terus buang dan sebagainya. Tak, dia tetap akan ajar anak dia. Boleh faham tak? Bila datang, bila nampak anak dia dah cukup bagus, dia akan cuba untuk didik anak dia sebaik yang mungkin. Do you get the point? Selepas you buat benda itu semua, jaranglah you nak tengok. Ada tak ibu yang berpisah? Ada. Kadang-kadang orang tinggal anak betul-betul dah tak boleh, baru dia ayo, cannot do anything I cuci tangan. Tetapi untuk nak pergi ke stage itu bukanlah semudah yang kita sangka. Tetapi hari ini bila kita cerita tentang cerai, anak-anak muda pun bila dia kahwin, tak apalah, tak ngam kita cerai lah. Tak apalah, kita tak ngam kita cerai lah. Dia dah jadi macam first choice. Hatta kalau kita pergi kursus kahwin pun, kursus kahwin pun dia ajar kalau buat ini boleh cerai. Kalau buat itu boleh cerai. I think you have to touch about. I think saya tak setuju. Saya tak, orang kahwin pun belum, first you sudah pergi ajar pasal cerai lah, itulah inilah, buat apa? Do you get the point? You sepatutnya ajar dia orang bagaimana nak live together. Bagaimana, do you get the point? Dan saya juga fikir di dalam khusus perkahwinan, dia perlu juga ajar topik-topik bagaimana nak memperkasakan lelaki. How a man should be a man. Instead daripada you ajar lelaki kena masak, kena basuh baju, kena itu, lebih baik you ajar lelaki untuk jadi seorang lelaki. Do you get the point? Dan saya juga fikir topik poligami perlu ada dalam silibus kita. Like what kind of syllabus? Termasuk sekolah. Boleh faham tak? Termasuk dekat sekolah. Saya tak tahu, saya tak belajar pun ada satu topik khas untuk poligami dan sebagainya. Do you get the point? Yeah. Dan hatta kalau kita lihat dekat awam masyarakat kita ini, tak ramai orang nak cerita pasal poligami. Menyebabkan poligami ini dia telah menjadi seolah-olah benda sensitive, halal yang haram. Yeah, very sensitive boleh faham issue. Tak? Yeah. Tak ada orang akan cakap poligami haram, tetapi dia treat macam haram. Masyarakat treat macam haram. Yeah. Satu orang kalau buat poligami seolah-olah macam dia jahat. Maksiat lah. Sana sini maksiat boleh buat, tapi bila orang kahwin dia buat macam wah, maya teruk. Do you get the point? Boyfriend, girlfriend boleh. Sebelum dia kahwin boleh ada 4 boyfriend, boleh ada 5 boyfriend, 6 boyfriend baru dia kahwin. Sama juga lelaki tu boleh ada 5-6 perempuan dia boleh kahwin. Tiba-tiba bila kahwin, dia orang cakap poligami tak boleh apa semua. Hello, yang you dah buat sebelum ni tu apa? Do you get the point? Illegal punya relationship telah jadi lebih legal daripada legal punya relationship. Do you get the point? Okay, so like other than getting the position role, I think is the core things to be done before anyone should think of getting married, right? So now I think last I saw you did posted like some
some like posters or message in WhatsApp about the things that you do. Right now, assuming like whoever that is watching this right now is like, Zamri, like, can you like please help me out this and that? I think you did provide some counseling session, stuff like that, right? Can. So maybe you mind to share with all people like actually what you do besides of doing dakwah. Okay, saya juga kadang-kadang dia macam ni. Kadang-kadang kita ada community. Orang yang berpoligami ataupun yang nak berpoligami. Ada orang dia mau poligami. Boleh faham tak? Okay, ada setengah orang, saya cakap jujur lah, ada setengah orang dia dah kenal dengan orang, dia dah ada hubungan dengan orang, boleh faham tak? Dia sekarang nak halalkan hubungan itu. So dia pun risau macam mana dia nak buat, macam mana dia nak handle dengan isteri dia. Dia dah pening. Kalau dia nak tinggalkan pun dia jadi masalah. Boleh faham tak? Okey. Kalau dia nak, takkan dia nak kekalkan dengan hubungan begitu dan kemudian dia akhir pergi ke perkara yang haram dan sebagainya. Dia nak menghalalkan perhubungan dia dan sebagainya. Macam mana dia nak buat dan sebagainya. Ada yang datang minta nasihat dekat dia. So saya juga akan bagi tahu boleh buat macam ni, macam mana nak cakap. Jadi bukannya sebab saya pandai, tidak, tetapi saya juga pernah melalui tinggi rendah di dalam kehidupan poligami maupun ketika saya kahwin yang pertama, kemudian bila saya kahwin kedua. So dengan pengalaman yang ada ini, mungkin kita boleh share dengan diorang something, boleh faham tak? Dan boleh memberi nasihat dalam waktu yang sama. Saya juga boleh bagi tahu kalau you nak poligami, you kena bersedia untuk benda ini. You have to be a real man. Do you get what I mean? Kena memperkasakan diri dia juga dan sebagainya. So mungkin nasihat-nasihat ini apa yang saya boleh bantu, insya-Allah saya boleh bantu kepada orang-orang yang ingin berpoligami ataupun yang telah berpoligami, yang inginkan nasihat ataupun perlukan pandangan dan sebagainya. Bukan hanya saya, kami ada group of people yang boleh bantu dan sebagainya. So what about like kind of like services? What kind of services do you provide other than like counseling, so that people will know like, okay, if let's say I look for you, do I have like a one-stop solution, stuff like that? Oh yeah, of course. Siapa yang nak kahwin? Yeah, so it's like now the time for you to promote not only to the people in Malaysia, but maybe I don't know, because based on the keywords like the word polygamy itself, I think in Malaysia there's a average monthly searches around 4,000 plus, right? I did share with you, 4,000 plus people are looking for like apa itu polygamy, how to polygamy, stuff like that. So I think orang yang sangkut dengan perhubungan begini. Yes. So I think every month, just imagine every month there are 4,000 searches in Google itself, and every year it's almost like 50,000 people stuck or looking for a way out in their marriage or even monogamy, polygamy, whatever it is. So like, how should they do, or how can they actually reach to you? Saya rasa ramai dekat luar sana yang dah tersangkut, yang ada hubungan, boleh faham tak? Lepas tu dia nak kahwin, dia pun tak tahu macam mana nak move on, dia pun nak menghalalkan perhubungan. Saya juga nasihatkan daripada orang kekal membuat perhubungan yang haram dan sebagainya, lebih baik orang kahwin. Boleh faham tak? So kalau kami hadapi masalah dan sebagainya, macam mana nak kahwin ke apa ke, nak mendapat ilmu nasihat dan sebagainya, bolehlah contact kita, insya-Allah kita akan bantu. So how can they actually like contact you through which channel? Like, because they are going to send, I don't know, emails to our podcast at dakwah.com.my or support at dakwah.com.my or what are the ways to reach to you? Whether for marriage, I mean, especially for this series is about marriage, counseling, and maybe others is guiding the new reverts, because you are a revert and you have experience in guiding reverts throughout your career as a dai. So how can actually people reach to you? Mungkin orang boleh contact saya melalui TikTok, melalui Facebook. Kalau orang tekan Zamri Mino, akan keluar Facebook, akan keluar Instagram, but they Google, they'll see a lot of bad news, right? Alright, so they can reach to you through your Facebook, your TikTok, for the guidance, inshallah. So hopefully, with we come to an end of our this series. So hopefully that it brings a lot of value to all the listeners out there. Inshallah. So I think mostly, inshallah, will be. Yeah, you are speaking Malay, so definitely I think it's Malaysian or Indonesians is going to listen to this one. So hopefully, the series, the first series and the second series, it brings value to all people. And I think that's all for our podcast for the day, for the night. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, brother, do you have anything to add on? Like for those maybe youngsters, last piece of advice on this last thing. Yeah. Kepada mana-mana wanita yang rasa tak
tak boleh, tak betul lah diorang cakap dan sebagainya. We welcome you. Boleh contact Brother Edmus ataupun boleh contact Dakwah Masterclass. Kalau ada nak offer, saya nak masuk podcast ini, okay, saya nak bincang sendiri tentang poligami dengan Brother Zamri dan sebagainya. Debate lah. So dia bukan the stage over here. Kan? Tak, kita bukannya kata debate, tetapi kita berbincang. Yes. Bila kita berbincang, kita bukannya nak cari kemenangan, tetapi kita nak cari kebenaran. Boleh jadi juga ada wanita-wanita, diorang pun ada point dan sebagainya. Kita juga boleh gather dia punya point. Mungkin kita juga, ini adalah perbincangan. Yes. In the end, saya bukannya suami mereka pun. Boleh faham tak? Bukan ada, tetapi ini perbincangan untuk mematangkan orang supaya kita tidak, bila kita buat begini, saya takut ramai lelaki dia takut dia tak berpoligami, hubungan menjadi, boleh faham tak, dan ending dia menjadi hubungan terlarang. Itu jauh lebih teruk. Boleh faham tak? Dan mungkin ada juga pandangan-pandangan wanita yang kita juga boleh guna pakai, but ending dia, topik ini dia perlu dibincangkan bersama dengan wanita. Barulah kita boleh faham tak, kita boleh dapat dia punya angle, dia punya pandangan dan sebagainya, dan dia akan menjadi jauh lebih fair. Sebab bila kita bincang hanya sesama lelaki, wanita-wanita dia akan rasa memang kau cerita sesama korang je lah, betul lah. So no worry, for those who are looking to participate in the debate. So Brother Firdaus Wong, he told me to prepare 4 microphones, so we only use 2, we have 2 more left. Alright, so definitely, inshallah we'll welcome anyone. Like what Brother Zamri just mentioned, for any one of you who are seeking for guidance, counseling, or any services, consultancy services from him, okay, relating to your family matters, inshallah, he will help you. Because he's not someone that who knows how to say, but he's the guy that we have seen that he has done it and done it well. All right, so inshallah. All right, thank you.